Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda bersama dengan saya, okay, Nurul Syahidah binti Abu Bakar untuk kita tahu program berkenaan dengan Peers Terengganu Peers STEM Coaching. Right, so kita namakan program sesi hari ini adalah program pre-departure ya. Pre-departure Terengganu Peers STEM Coaching. Okay, bersama-sama dengan saya untuk yang akan menyampaikan segala taklimat ataupun segala info lah kita katakan. Okay, bersama dengan saya ada Prof. Madya Dr. Laili Cik Ros selaku pengerusi atau pengarah program bagi program Terengganu Peers STEM Coaching ni Doktor. So boleh kita silakan Doktor. Okey, Assalamualaikum. Boleh dengar suara? Okey, suara hari ni mendung. Dengar suara saya Syida? Dengar Doktor. Tu ada dengan jawab Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Jadi terima kasih kepada Puan Nurul Syahidah, okey, salah seorang kita punya jawatankuasa pelaksana program kita lah ya, program Terengganu STEM Peers Coaching Bootcamp 2022. Okey, jadi kita sekarang ni bersiaran langsung di Facebook. Okey, Facebook kita pun Facebook untuk program Terengganu STEM Peers Coaching ya. Jadi semua peserta bolehlah dapatkan link Facebook itu di dalam WhatsApp group masing-masing ya. Jadi pada hari ini 5 hari bulan 9 2022. Okey, jadi kita berapa hari lagi kita menghitung hari untuk sampai kepada hari yang dinanti pada 9 hingga 10 September 2022. Okey. Jadi pada hari ini saya selaku ketua program Terengganu STEM Peers Coaching Bootcamp 2022 pada hari ini akan menyampaikan taklimat mengenai program ini. Kerana sekarang semua peserta kita ni berada di seluruh Malaysia mereka sekarang ni bukan berada di Terengganu sahaja sebab cuti sekolah ni. Jadi saya difahamkan guru-guru dan juga pelajar-pelajar kita murid sekolah semua ni mungkin sedang bercuti. Mereka ni sedang bercuti, jadi mungkin berada di mana-mana dan kita harap untuk mereka ini dapat ikuti taklimat pada petang ini Okey, jadi kita jadi program Peers Coaching Terengganu STEM Peers Coaching Bootcamp 2022 adalah di bawah anjuran Persatuan STEM Kebangsaan Chapter Terengganu National STEM Association Chapter Terengganu, di mana kita mempunyai beberapa organisasi di dalam STEM Persatuan STEM Kebangsaan Chapter Terengganu, di mana salah satunya adalah Universiti Malaysia Terengganu, UNIZA. Kemudian kita ada JPNT sebab kita melibatkan komuniti sekolah. Kemudian kita ada sekolah SESMA, Sekolah Menengah Sultan Mahmud Kota Terengganu, and then kita ada Pusat Sains Kreativiti, PSKT, dan juga kita ada Jazrul Robot. Jadi di dalam di dalam Persatuan STEM Kebangsaan kita mempunyai gabungan 6 komponen di dalamnya dan kita bersatu di dalam program yang kita jalankan di negeri Terengganu. Jadi apa itu sebenarnya Terengganu STEM Peers Coaching ni Jadi sebelum kita pergi jauh lagi jadi anak-anak warga sekolah yang bakal menjadi peserta dan juga guru-guru yang akan menjadi pengiring kepada murid-murid sekolah. Jadi kita ingin lihat apa sebenarnya program ini Jadi mungkin ada yang dah tahu, mungkin masih lagi yang 50-50, ada ataupun masih lagi tu dia blur apa sebenarnya program ni sebab dia mungkin belum terlibat lagi Jadi sebenarnya program ini adalah di bawah naungan Kerajaan Negeri Terengganu. Jadi kami telah mendapat persetujuan daripada Kerajaan Negeri Terengganu untuk menjalankan program yang kita namakan sebagai Terengganu STEM Peers Coaching. Di mana ini adalah merupakan satu program pemindahan ilmu daripada universiti dan juga agensi. Jadi kita tengok gabungan tadi tu, dia ada universiti dan agensi. Jadi ini adalah knowledge transfer, pemindahan ilmu daripada universiti dan agensi kepada sekolah elit dan sekolah harian. Jadi dia ada dua level. Kita ada dua kategori sekolah elit dan sekolah harian melalui program mentor-mentee. Jadi di dalam program ini nanti dia akan ada kumpulan yang dinamakan sebagai mentor dan juga satu lagi kumpulan dinamakan sebagai mentee.
Okey, jadi untuk kita ada 2 level. Okey, jadi level yang pertama adalah kalau kita melihat skrin kat sini daripada hijau ke kuning. Jadi yang hijau ke kuning adalah fasa pertama yang sudah pun kita jalankan beberapa bulan yang lepas dan kita sudah selesai fasa pertama, di mana dalam fasa pertama ianya melibatkan mentor daripada universiti. Okey, kita melibatkan mentor pelajar-pelajar asasi Universiti Malaysia Terengganu dan juga asasi daripada UNIZA. Okey, bersama dengan menti daripada sekolah elit. Itu fasa yang pertama. Okey, jadi kita sudah pun melalui fasa itu. Jadi mentor ialah pelajar daripada universiti dan menti ialah sekolah elit. Jadi kita lihat contoh ya, ini adalah gambar. Ini adalah gambar aktiviti di mana sudah pun dijalankan fasa pertama, okey, oleh pelajar-pelajar universiti terhadap murid-murid sekolah elit. Jadi kita telah jalankan aktiviti, okey, ini pun sudah berlangsung jadi kita jalankan mengikut modul, nanti saya akan terangkan apa yang dimasukkan dengan modul. Jadi aktiviti dijalankan okey, ketika ini bersama dengan 15 buah sekolah elit. Okey, jadi kita jalankan di beberapa lokasi. Okey, kita buat di UMT, kita buat di UNIZA, kita buat di PSKT. Ketika itu kita hanya ada 15 buah sekolah ya. Alright, jadi ini adalah antara gambaran bagaimana program ini dijalankan pada beberapa bulan yang lepas dan sudah pun selesai fasa yang pertama. Okey, jadi fasa yang pertama adalah yang dimaksudkan tadi ni daripada hijau ke kuning, okey, melibatkan pelajar universiti kepada sekolah elit. Dari sekolah elit ketika ini fasa pertama, mereka ini adalah menti. Okey, kemudian proses ini akan diteruskan dalam fasa yang kedua. Pembinaan ilmu akan diteruskan dalam fasa yang kedua di mana murid-murid daripada sekolah elit mereka ni akan bertukar topi. Okey, mereka pada fasa pertama memakai topi sebagai menti, tetapi pada fasa yang kedua mereka ini akan menjadi mentor pula. Jadi yang kuning ni dia dua wajah. Fasa pertama dia jadi menti dan fasa yang kedua tu dia tukar, dia naik taraf, dia telah menjadi mentor dan dia akan menjalankan pembinaan ilmu kepada sekolah harian. Nampak ni? Jadi elit dia akan menjadi mentor dan sekolah harian akan menjadi menti. Ini kita namakan sebagai mentor menti, mentor menti. Dua lapis, dua layer supaya lebih ramai lagi murid-murid sekolah negeri Terengganu mendapat manfaat daripada program ini. Okey, jadi fasa pertama hijau ke kuning, kemudian kuning ke biru. Ini yang kita akan jalankan. Okey, kuning ke biru akan dijalankan oleh kerana ianya melibatkan ramai lebih kurang 2,000 peserta berbanding dengan fasa pertama kita hanya melibatkan dalam 725 orang tapi bila fasa yang kedua ini melibatkan hampir 2,000 orang, jadi kami tim pelaksana telah sepakat untuk menjalankan program ini. Kita sekalikan di mana kita namakan sebagai bootcamp. Kita jalankan 2 hari, kita kumpulkan semua peserta di UMT dan kita akan jalankan aktiviti tu seala-ala kita buat dalam keadaan bootcamp lah kita akan buat aktiviti itu. Jadi bila akan dijalankan pada 9 dan 10. Alright. Jadi objektif dia mudah, kita nak memperluaskan akses pembelajaran STEM kepada komuniti luar bandar, terutamanya keluarga yang berpenghasilan rendah, murid-murid sekolah dan sebagainya, dan memperkasakan bidang STEM di negeri Terengganu, dan ini juga akan menggalakkan anak-anak murid tingkatan 3 especially yang menjadi majoriti peserta ini untuk mereka ni memilih bidang-bidang STEM. Sekurang-kurangnya mereka itu ada subjek-subjek elektif STEM yang diletakkan di dalam pilihan mereka ketika mereka masuk tingkatan 4, tingkatan 5 seterusnya mengambil SPM. Jadi ini adalah antara objektif di mana kita ingin menggalakkan minat murid-murid tadi terhadap bidang STEM. Alright. Jadi di dalam pelaksanaan program ini, bagaimana kita jalankan aktiviti ini, kita akan ada dia punya buku panduan dia. Kalau kat sekolah kita buat amali, ada buku amali, buku panduan amali kan, manual dia. Tetapi apabila kita menjalankan program ini, kita akan menggunakan modul. Jadi modul ini ialah sama seperti buku panduan di mana kita bangunkan, sedang dalam proses untuk diterbitkan. Nanti bila dah siap, kita akan serahkan setiap sekolah yang
terlibat dalam program ini, kita akan berikan satu modul yang kita namakan sebagai modul kembara STEM. Di dalam modul kembara STEM itu mengandungi 5 modul. Dalam buku yang besar, dia ada dia punya anak-anak buku dia. Jadi modul STEM kelautan. Ini dibangunkan oleh kami daripada Universiti Malaysia Terengganu. Jadi dalam aktiviti-aktiviti yang dijalankan, semua melibatkan bagaimana ilmu STEM itu dikaitkan dengan ilmu kelautan. Bagaimana kejadian hakisan, bagaimana kehidupan penyu, belangkas dan sebagainya. Itu kerana UMT adalah bidang tujuan dia dalam ilmu kelautan. Manakala modul STEM kesihatan, kita ingin memperkenalkan ilmu STEM tadi tu. Bagaimana murid-murid peserta akan menghargai ataupun appreciate ilmu STEM tadi tu di dalam ilmu kesihatan. Jadi UNIZA yang kita tahu dia adalah salah satu universiti yang mempunyai pusat perubatan. Dia orang tu ada hospital. Kita nampak kan dekat UNIZA ada satu hospital yang besar yang sikit masa lagi pasti boleh kita gunalah hospital itu kepada warga-warga komuniti Negeri Terengganu ni. Jadi dalam modul STEM kesihatan adalah aktiviti-aktiviti yang dijalankan untuk mengajak anak-anak murid ni tadi tu untuk menghargai apa sebenarnya STEM kat mana dalam ilmu kesihatan ni, apa gunanya kita buat contohnya kita kenapa orang nak kena vaksin bila kena COVID dan sebagainya. Kemudian modul eksplorasi STEM dibangunkan oleh Sekolah Menengah Sains Sultan Mahmud, SESMA. Jadi SESMA juga salah satu organisasi dalam Persatuan STEM Kebangsaan. Jadi mereka juga membangunkan modul bagaimana kita mengeksplor bagaimana kita melihat STEM ini di dalam bidang-bidang yang ditentukan. Nanti kita akan lihat. Kemudian di dalam modul STEM Kreativiti dan Inovasi oleh Pusat Sains Kreativiti Terengganu. Jadi PSKT dikenali sebagai satu pusat yang kaya dengan kreativiti, kaya dengan idea-idea inovasi. Jadi mereka juga bersama dengan kita telah menghasilkan modul STEM. Bagaimana anak-anak nanti, warga peserta akan dikaitkan bagaimana untuk kita kreatif dan kita berinovasi di dalam bidang STEM. Kemudian dalam Jazrul Robotik pula, dia membangunkan modul STEM Robotik. Dia akan mengaitkan bagaimana coding di dalam STEM dan sebagainya dan dikaitkan dengan kehidupan kita seharian. Jadi anak-anak semua, jadi kita akan jalankan aktiviti, maksudnya kita buat aktiviti ini, dia adalah dia punya prinsip dia. Maksudnya dia adalah dia punya tata cara dia di mana kita akan menggunakan 5 modul ini. Jadi bila anak-anak datang ke UMT pada 9 dan 10, datang nanti akan bawa hajat, maksudnya akan datang ke UMT. Orang tanya nak buat apa datang ke UMT ni? Kami akan mempelajari ilmu STEM di dalam bidang yang berbeza. Kita ada bidang kelautan, kita ada bidang kesihatan, kita ada bidang eksplorasi, kita ada bidang kreativiti dan inovasi dan robotik. 5 bidang yang akan dipelajari. Jadi bila anak-anak semua selesai pada 10 hari bulan, kembali ke sekolah, hopefully sudah ada dah tentang sedikit ilmu bidang STEM tadi tu di dalam 5 bidang yang kita sebut tadi. Jadi ini harapan kita di mana aktiviti yang kita jalankan tadi tu akan mengikut modul-modul yang kita ada. Jadi kita akan lihat nanti jadualnya jadi ini adalah contoh bagaimana modul STEM kelautan. Jadi yang berdiri ini adalah mentor. Siapa mentor? Mentor pada fasa pertama adalah pelajar universiti. Mereka ini adalah pelajar UMT, pelajar UNIZA sebab dalam komponen Persatuan STEM Kebangsaan tadi ada 2 universiti, UMT dan UNIZA. Jadi mereka ini adalah mentor kepada yang duduk ini adalah pelajar-pelajar sekolah elit yang mereka ketika ini memakai topi sebagai mentee, mentor dan mentee. Jadi dalam aktiviti modul STEM kelautan, abang ini sebagai mentor menerangkanlah what, why and how di dalam aktiviti yang dijalankan. Jadi kita harap semua peserta bukan sahaja beraktiviti tapi mereka ini akan dapat menjawab persoalan-persoalan apa, kenapa dan bagaimana. Sebab untuk kita sebenarnya mencintai ataupun menyukai bidang STEM, kita kena faham the application. Kalau kita belajar tanpa ada hala tuju, tanpa faham apa kegunaan ilmu STEM yang kita pelajari itu, seolah-olah tak ada makna.
Jadi apabila kita jalankan dengan mengaitkan dengan kehidupan sekitaran, ini akan dapat menyuntik minat anak-anak terhadap bidang STEM. Seterusnya nanti akan terus memilih STEM untuk masa akan datang. Jadi ini adalah contoh ilmu kelautan. Nampak dia seronok buat aktiviti. Jadi ni nampak ni abang-abang. Kebetulan gambar-gambar ni semua abang-abang. Kakak pun ada sebenarnya. Jadi pelajar-pelajar asasi tu ada lelaki, ada perempuan. Jadi mereka ni akan menjadi mentor. Jadi dalam modul STEM kesihatan juga sama. Ni menarik ni. Modul kesihatan dia bawa kat lab, dia masak, dia buat muffin, tetapi ada cerita di sebalik muffin itu. Jantung, DIY, muffin, sihat, magnet. Jadi ini adalah aktiviti-aktiviti yang dijalankan oleh Uniza yang membangunkan modul STEM kesihatan. Yang kita jalankanlah mentor dan mentee. Sama juga macam ni. Dia bawa dekat lab. Masa ni dapat peluang lah pergi ke Makmal. Ketika itu saya kata tadi tu pelajarnya tak sampai pun 800 sebab sekolah elit 15 sekolah. Jadi mereka tu masih lagi mampu untuk kita bawa ke UMT, bawa ke Makmal dan sebagainya. Tapi bila dah sampai 2000 penyertaan, kita centralizekan nanti. Tetapi anda juga akan masuk ke Makmal, don't worry. Jadi ini modul eksplorasi STEM daripada sekolah SESMA. Jadi ni mendengar ni, yang duduk dekat sini ni semua ni adalah pelajar-pelajar sekolah elit. Dia mendengar. Yang ini adalah abang sebagai mentor. Alright. Ini juga modul STEM eksplorasi. Yang ini adalah mentor, yang ini adalah mentee. Mereka membuat eksperimen, menjalankan aktiviti, dan macam saya kata tadi tu, di dalam aktiviti jalankan, dia akan otak-otak kita, sel-sel otak kita akan bersambung. Maksudnya dia akan bertanya kenapa jadi begini, bagaimana dan sebagainya. Jadi diharapkan dalam dalam aktiviti dijalankan itu, persoalan-persoalan itu dapat dijawab mengikut tajuk-tajuk tertentu. Ini kreativiti dan inovasi. Ketika ini pelajar dapat dibawa ke PSKT lah. Jadi kita lihat mereka belajar tentang video kreatif, rotokopter, kinci angin dan kereta solar. Ini aktiviti yang dipilih. Ini contoh Dan ini robotik. Mereka belajar tentang pengaturcaraan menggunakan M-Bot. Jadi ini adalah fasa pertama yang sudah pun dijalankan. Jadi aktiviti yang sama akan dijalankan pada 8 hingga 9. Cuma kita kumpulkan semuanya berada di Universiti Malaysia Terengganu. Jadi kita mengalu-alukan kedatangan semua ke Universiti Malaysia Terengganu dan sebelahnya Uniza pada 9 hingga 10 September Jumaat Sabtu. Jadi selamat datang untuk anda semua pelajar-pelajar menerokai STEM ilmu kelautan, STEM robotik, STEM kesihatan, STEM kreativiti inovasi dan STEM eksplorasi. 5 modul akan dipelajari sepanjang 1 hari setengah. Jadi anak-anak sekalian dan juga guru-guru yang bersama kita, sekarang kita ada di siaran Facebook. Jadi sekolah elit, kita ucapkan tahniah kepada sekolah elit yang telah bersetuju dan sudah pun menjalankan aktiviti fasa pertama. Jadi kita ada sekolah menengah imtiaz YT Besut, Sains Dungun, Imtiaz YT Dungun, Sains Hulu Terengganu, MRSM Kuala Berang, Imtiaz YT Kuala Berang, YT Kemaman Imtiaz, Mat Lagam, Sains Sultan Mahmud, Sekolah Berasrama Penuh Integrasi Batu Rakit, Sekolah Menengah Kebangsaan Datuk Haji Abbas, SMA atas Sultan Zainal Abidin, Sekolah Menengah Imtiaz Kuala Terengganu, Sekolah Menengah Sains Kuala Terengganu dan Sekolah Menengah Sains Setiu. Jadi tahniah kepada ke-15 buah sekolah ini. Sebuah sekolah dia ada 25 orang peserta. Jadi sekarang mereka ni sudah melepasi, mereka sudah pun mempunyai pengalaman menjalankan aktiviti menggunakan modul-modul bersama dengan mentor pelajar universiti. Jadi untuk 9 dan 10 mereka ini akan beraksi. Mereka ini pula yang akan menjadi mentor. Mereka akan memindahkan ilmu apa yang sudah mereka belajar, what dan how di dalam aktiviti dijalankan dan akan disampaikan kepada murid-murid sekolah harian yang kita namakan sebagai mentee. Jadi 15 sekolah elit, mereka ini nanti anak-anak semua sudah saya pasti guru-guru anda sudah pun mengkategorikan anda
mengikut modul-modul tertentu. Okay. Jadi saya percaya bila anda datang ke UMT pada 9 dan 10 hari bulan nanti, anda datang sebagai pelajar sekolah elit dan anda sudah tahu anda berada di dalam modul yang mana satu. Modul STEM kelautan, modul STEM kesihatan, modul eksplorasi STEM, modul STEM kreativiti inovasi ataupun modul STEM robotik. Okey, ni kita dah bagikan nama-nama dia. Okey, saya tunjuk ya. Ya, mana nama ikut modul. Dia tak ada, ni dia. Dia tak bagi semua ni. Dia tak, nanti kita akan masukkan semua semua nama-nama pelajar mengikut dia punya modul Tim A dia punya modul STEM kelautan, kesihatan, eksplorasi STEM, kreativiti inovasi dan STEM robotik. Jadi semua ni sudah ada pelajar-pelajar yang duduk di dalam modul-modul yang ditetapkan ini Alright. Kemudian bagi sekolah harian, jadi bagi sekolah harian ni mungkin mereka ni baru nak rasa, baru nak faham apa sebenarnya yang akan berlaku pada 9 dan 10. Jadi mereka baru nak tahu tentang program Terengganu STEM Peers Coaching. Peers tu maksudnya sebaya. Jadi you all berakan-rakan sebaya daripada pelajar universiti yang baru-baru masuk pelajar-pelajar universiti, mereka ni baru saja melepasi SPM tahun lepas 2021. Kemudian bersama dengan sekolah elit dan sekolah elit bersama dengan sekolah harian. Jadi anda semua kita namakan sebagai peers, rakan sebaya jadi 60 sekolah harian, kita mempunyai satu sekolah plus minus lebih kurang 25 orang. Tetapi ada yang kurang, ada yang lebih sebab sehingga semalam masih lagi ada juga yang pelajar terpaksa tarik diri, ada masalah kesihatan, ada tak dapat datang. Jadi kami tak apa, kita terima saja berapa juga jumlah yang diberikan oleh setiap sekolah. Jadi secara kasarnya 60 sekolah akan menyertai program ini, sekolah harian. Dan sekolah-sekolah ini mereka sudah pun kita kategorikan mengikut kategori A, Tim B, Tim C, Tim D dan Tim E. Jadi kalau sekolah elit tadi tu dia tahu setiap murid daripada sekolah elit dia datang ke UMT pada 9 hari bulan, orang akan tanya dia, you sekolah mana? Sekolah elit. You mentor modul apa? Dia akan jawab, saya membawa modul STEM kelautan. Jadi kita akan kategorikan dia sebagai STEM kelautan. Kemudian STEM kesihatan dan sebagainya. Bagi sekolah harian pula, you daripada sekolah mana? Katakan dia daripada sekolah Mengabang Teliput. So bila you Mengabang Teliput, you kena tahu you tu tim A, tim B, tim C, tim D atau tim E. Jadi ini penting. Jadi kalau datang pada 9 dan 10, kita tanya dia, you sekolah mana? Saya sekolah Komplek Gong Badak. You tim mana? Dok tahu, you gagal. You lemah. Sekarang punya trend kan. Kalau tak dapat tu, lemah. So maksudnya, jangan lemah, kita kena kuat. Maksudnya bila datang, cikgu-cikgu kena tahu kat mana duduknya. Katakan SMK Pelagat. Katakan, you daripada mana? Saya daripada SMK Pelagat. Saya tim A. Wah, confident saja. Jadi dia kuat. Balai Besar, Seri Dungon, Durian Emas, Seri Berang, Ajil, Berang, Seberang Marang, Kairiah, Kerteh, Bukit Mentok, Seri Nilam, Tengku Ampuan Intan, you all dalam tim A. Ingat tu ya, tim A. Kemudian tim B, SM Terengganu, Mercang, Tengku Mizan, Komplek Mengabang Teliput, Bukit Sahawa, Pulau Serai, Seri Ceneh, Sekolah Sukan Malaysia Terengganu, SMK Rusila, Kampung Baru Kerteh, Ma'arif dan Marang, tim B. Ni kena ingat ni, tim B Semua sekolah-sekolah, 12 sekolah ni berada dalam tim B. Tim C, SMK Belara, Bukit Besar, Haji Abdul Rahman Limbong, Padang Midin, Megat Panji Alam, SMK Jabi, SMK Fedaneram, Pengkalan Berangan, Sungai Tong, Saujana, Wataniah, Matang, tim C. Ingat tu ya. So tim C ada 12 sekolah lagi. Kemudian tim D ada 12, SMK Batu Rakit, Jenago, Iftifakiah, Cukai, Datuk Razali Ismail,
Tok Dor, Tengku Mahmud II, Surah, Kuala Jenderis, Geliga, Binjai, Sri Rasau. Jadi inilah tim D, 12 sekolah. Kemudian tim E, cantik je 12 kan. Tim E, SMK Rantau Petronas, SMK Sultan Ismail II, Sultan Ismail, Kijal, Badrul Alam Shah, Ibrahim Fikri, Bukit Kuang, Bukit Guntung, Komplek Gombadak, Komplek Tembesu, Komplek Seberang Takir dan Sultan Sulaiman. Ini tim E. Jadi apa guna ni tim A sampai tim E ni? Okey. Jadi gunanya, gunanya tim-tim ini adalah kerana apabila kita nak jalankan aktiviti. So ini adalah tentang pendaftaran, penyertaan. Okey. So bila kita nak jalankan aktiviti, kita perlu susun anak-anak semua mengikut pergerakan. Sebab ni ramai ni 2,000 orang lebih, 2,000 lebih peserta kita nak bawa duduk kat UMT. Duduk dekat UMT nanti kita akan daftar dekat Kolej Kediaman. You all akan rasa sebagai pelajar universiti ni. Datang kat UMT, duduk dekat universiti, pada 9 hari bulan, jam 8 hingga 9.30. Kalau datang awal pukul 7.30 pun tak apa, daftar. So pendaftaran di Kolej Kediaman UMT. Tadi pagi pun kami sudah bermesyuarat dengan pihak keselamatan. Mereka nanti akan menunggu di pintu masuk utama UMT. Kita akan berikan stiker kepada sekolah. Untuk stiker itu diletakkan di dashboard kereta ataupun bas. Untuk sekolah itu diberi kebenaran masuk. Jadi bila kata ditahan oleh keselamatan, kami peserta bootcamp jalan. Jadi mereka nanti akan tunggu anda pada 9 hari bulan dan mereka akan guide kat mana nak kena park kereta, kat mana nak kena park bas. Sebab kita centralizekan bas-bas itu di parking di hadapan Sultan Nizam yang kita namakan sebagai dataran konvo. So nanti saya akan tunjuk dia punya peta dia. Jadi maksudnya bila peserta datang, jadi saya difahamkan peserta ni ada datang naik bas sekolah, ada yang datang bas yang disewakan. Jadi tahniah, terima kasih kepada sekolah yang telah berusaha mendapatkan kenderaan dan ada yang dihantar oleh ibu bapa. Jadi apa cara pun you all sampai ke UMT, you all pastikan you all sampai ke Kolej Kediaman. Ini dia, Kolej Kediaman. So Kolej Kediaman nanti kita akan sambut anda di sana. Kita akan ada 75 volunteers. Jadi siapa volunteers itu? Volunteers itu adalah pelajar asas sistem yang akan menunggu memegang spanduk. Seorang volunteers akan memegang satu nama sekolah. SMK Jenagor katakan kan. So carilah kat situ siapa Jenagor. So abang kakak tu tunggu. Jom. Cikgunya datang, jumpalah volunteers tadi tu. Dia akan serahkan, kita akan ada meja kat depan meja pendaftaran nanti tu, dia akan serahkan 2 beg kepada cikgu dan 1 envelope. Apa kandungan beg itu? Kandungan beg yang pertama adalah kunci untuk asrama murid lelaki. Kemudian beg yang kedua adalah kunci untuk asrama murid perempuan. Envelope pula adalah untuk guru pengiring yang juga bermalam. Jadi guru pengiring tu ada seorang yang bermalam, ada 2 orang, ada 4 orang. Jadi kita akan sediakan mengikut apa yang diletakkan di dalam borang. Jadi bila sampai, dah tak sampai dekat UMT pada 9 hari bulan jam 7.30, jam 8, datang. Yang datang mendaftar adalah guru pengiring. Jadi letakkan tepi anak-anak tu sebab kita takut nanti terlalu penuh kat situ kan, sebab kita ada ramai ni akan datang serentak. Jadi mungkin guru turun dulu ataupun guru minta anak-anak semua duduk kat tepi. Jadi guru tu pergi dekat meja pendaftaran dan bagi tahu daripada sekolah mana. Nanti yang volunteers nanti tu yang menunggu sekolah tu nanti bila serahkan tu dia akan pegang spanduk tu. Dia akan tunggu adik-adik tu nanti. Jadi adik-adik semua nanti, anak-anak semua, as you dah tahu dah you punya sekolah dia dah tahu, so you akan follow. Ikut abang kakak yang memegang spanduk, memegang nama sekolah. Mereka ni akan berada di sekitar Kolej Kediaman kat depan. Ini pintu masuk dia kat dalam ni. Kat dalam ni nanti kita akan pintu masuk tu nanti akan adalah
okey, volunteers menyambut you all semua, dan bila sampai masuk ke asrama, secepatnya lah simpan barang, kemudian keluar balik cikgu ya. Jangan tunggu lama-lama sebab kita tak banyak masa. Sebab kita akan mula beraktiviti jam 10.30. Jadi dengan keadaan sekarang pagi tadi pun kita lihat masih hujan dan kita pun melihat ramalan. Saya pun bila tengok hujan ni, saya pun minta staf saya cuba tengok ramalan cuaca. So ramalan cuaca meramalkan mungkin hujan pada Sabtu dan Jumaat ni. Jadi kita rasa kita harap hujan tu tak lebat lah, dan kita minta supaya anak-anak semua sediakan payung, okey, sediakan baju hujan, dan kita tengok macam mana untuk kita bantu semaksimum yang mungkin supaya anak-anak ini boleh masuk ke kolej kediaman, dan pergerakan mereka tu dekat UMT ni, kampus ni kecil. Jadi pergerakan daripada satu tempat ke satu tempat tu, dia ada dia punya susul gajah, dia ada bumbung-bumbung Jadi nanti mentor-mentor akan fesi-fesi akan bantu. Don't worry cuma siapkanlah baju hujan cuba kita bersedialah, sediakan payung sebelum hujan, bawa payung. Jadi saya pun cubalah tanya nanti kalau UMT ataupun Uniza ada payung-payung reserve, kita akan standby. Kita akan cuba yang terbaik, tetapi kita pesanlah supaya guru-guru berbincang dengan anak-anak kalau hujan macam mana bawa baju hujan ke, payung dan sebagainya cikgu kita minta kerjasama daripada sekolah untuk berbincang dengan anak-anak dan cuba guide them terbaik yang mungkin sebab kita bimbang hujan Tapi kalau hujan tu tak lebat ke tak apalah, insya-Allah kita boleh terus bergerak Jadi anak-anak semua nanti akan siapkan pendaftaran sebab jam 10 Jadi jam sampai 9.30 lah, jangan lama-lama letak dulu beg dan sebagainya, tak payah banyak-banyak bawa barang. Yang pasti bawa bantal, bawa cadar, sarung bantal. Lepas tu tuala sikit-sikit kan, buat nipis-nipis, letak kat tu satu bilik 4 orang, dah dapat bilik, letak barang, masuk dalam dia punya locker dan sebagainya dan keluar. Berkumpul lah di kawasan lapang, nanti kita akan tunjuk dekat mana tempat you all kena berkumpul. Di depan kolej kediaman tu nanti dekat dataran kompleks tu. Kita akan berkumpul kat situ. Dan nanti semua abang kakak akan pegang spanduk. Sekolah apa? You cari je mata you kepada sekolah. Lepas tu cari pula sekolah tu, ada abang pula akan pegang team A. So semua pergi dekat team A. Jadi nanti yang runner-runners kita, volunteers kita akan bantu adik-adik, don't worry. Mereka tu akan bantu anak-anak semua untuk pergerakan daripada satu tempat ke satu tempat. Sebab apa? Tengok jam 10 pergerakan ke lokasi. Dah mula nak bergerak dah ni. Jadi slot 1 akan bermula. Slot 1 semua akan bermula di mana tim tadi. Jadi kita dah tahu dah, saya ni sekolah, katakan sekolah Jenagor, tim apa tadi. So dia tengok mana tim dia. So katakanlah tim A. Tim A pada pukul 10.30 sampai 12.30 dia akan buat modul sistem kelautan dulu. Jadi yang bergerak sebelum kepada tim ni, mentor-mentor mungkin akan bertanya yang sekolah elit tu, kami ni duduk kat mana? Jadi mentor daripada sekolah elit, anda akan diletakkan di bilik-bilik yang tidak berubah dah. Kalau you all kelautan, duduklah kat situ di komplek kuliah berpusat daripada hari pertama sampailah hari kedua. You menunggu grup yang berbeza sebab kita buat ni secara paralel. Mereka ni akan ikut turn. Jadi modul STEM kelautan, tempat mereka nanti runners akan bawa mereka duduk di komplek kuliah berpusat. Duduk kat situ. Tak bergerak dah. Kemudian modul STEM kesihatan, dia ada 2 tempat. Kesihatan ni sebab UMT dan juga Uniza. Jadi Uniza ni dia menjadi toke untuk STEM kesihatan ni. Dia ada aktiviti tu, ada separuhnya di UMT, ada separuhnya Uniza. Don't worry, kat mana pun akan ada orang yang bawa. Cuma you all kena tahu you all ni group A ke B. Kemudian kalau dia group C, dia akan dibawa ke makmal berpusat. Pergi makmal nak buat aktiviti eksplorasi STEM. Kemudian untuk yang modul tim D, dia akan dibawa ke komplek kuliah berpusat
UMT. Untuk dijalankan modul STEM kreativiti dan inovasi. Dan bagi modul STEM robotik juga akan dibawa ke kompleks kuliah berpusat dan makmal komputer. Nampak tu. Jadi tempat-tempat ni semua ni you tak tahu tak ada masalah. Sebab apa? Akan ada runners yang bawa. Pergerakan you all nanti akan diketuai oleh runners yang akan membawa spanduk. Don't worry. Sebab runners tu dah tahu dah. You ni dia kata okey, sekolah you, sekolah tim A. Runners kata tak apa, ikut abang, kita pergi kompleks kuliah berpusat. Jalanlah kaki dengan abang tu. Sampai kat kompleks kuliah berpusat, masuk dalam bilik yang disediakan, adalah mentor dalam itu. Mentor daripada sekolah elit. Mereka ni juga akan duduk di tempat-tempat yang kita letakkan kat sini. Boleh Jadi ini adalah slot yang pertama. Jadi tak ada mana-mana. Ada cikgu tanya, kalau dia buat aktiviti ni, dia yang lain-lain buat apa? Dia kan ada 25 orang. So kita dah bahagikan dah. Semua pelajar pada satu-satu slot tu, tak ada seorang pun yang tak buat apa-apa. Mereka tu akan follow. Sebab kalau kita lihat tadi tu, sekolah elit dia ada modul STEM kelautan, kesihatan, eksplorasi, kreativiti dan robotik. Jadi masing-masing tu satu sekolah contohnya dia ada 25 orang. So 5 orang duduk dekat STEM kelautan, 5 orang dekat STEM kesihatan, 5 orang dekat STEM eksplorasi, 5 orang kreativiti inovasi, 5 orang STEM robotik. Dia berpecah 5. Jadi setiap satu sekolah tu dia pecah 5 dan dia akan bergabung dengan sekolah lain. Jadi maksudnya kalau kita ada sekolah elit kita ada 15, jadi maksudnya modul kelautan dia akan mengandungi 15 kali 5 orang. STEM kesihatan pun sama, dia ada 15 sekolah, satu sekolah 5 orang, so 15 kali 5 orang untuk STEM kesihatan, STEM eksplorasi, STEM kreativiti dan STEM robotik. Maksudnya mereka tu akan jumpalah 15 sekolah elit tu, kalau mereka tu dalam pakai topi STEM kelautan, dia akan jumpalah 5 sampai 15 sekolah. Dia akan duduk satu tempat. Faham ya? Okey. Jadi mereka ni akan duduk di tempat itu. Di tempat-tempat yang kita telah susun kat sini. Kemudian pada jam 10.30, pada sampai 10.30 sampai 12.30 selesai. Bila habis 12.30, kita akan beri makan tengah hari, rehat, makan tengah hari, solat Jumaat. Bagi yang Muslim ataupun yang lelaki tu dia akan solat Jumaat. Jadi menti akan dibawa pulang ke asrama, pergi pusat Islam, sebelah je asrama kita punya masjid. Jadi dekat. Zuyanti ni dia punya kampusnya kecil je. Jadi dia akan balik makan, dia rehat sekejap kat bilik dia. Makan kita akan bungkuskan makanan. So makan dekat mana? Mereka akan makan di mana program mereka itu selesai. Contohnya bagi modul STEM kelautan, dia akan buat aktiviti di kompleks kuliah berpusat. Jadi habis saja 12.30, dia turun aja daripada kompleks kuliah berpusat tu, akan adalah runners yang akan ajak, jom adik kita makan ikut sekolah. Runners pun akan bantu. Satu sekolah dia akan dah siap pack dah. Dia dah siap pack dah. Satu sekolah tu ada 25 pack makanan cikgu Jadi makanan tu nanti akan letak dalam plastik besar. Dalam tu ada 25 pack untuk peserta bagi setiap sekolah. Jadi nanti runners akan ambilkan dia. So runners ni akan jaga adik-adik ni daripada pergerakan, makan dan sebagainya. Dia akan ambil makanan tadi tu dan dia akan berikan kepada adik-adik tadi tu untuk makan. Jadi untuk STEM kesihatan pun sama, dia akan makan di UMT, Kompleks Kuliah Berpusat. Dan bagi yang makan di Uniza, bila dia habis aktiviti di Uniza, dia tak akan makan dekat Uniza. Dia naik bas dulu. Dia akan makan dekat Kolej Kediaman. Sebab apa? Dekat Uniza tu dia aktiviti saja. Habis aktiviti, bas akan tunggu. Kita ada shuttle bus. Don't worry, nanti saya akan cerita pula pasal bas. So, UMT berbesar hati menaja 3 buah bas untuk pergerakan shuttle. Saya tak gunakan bas UMT untuk ambil peserta sebab kita nak supaya bas ini bersedia
untuk pergerakan daripada UMT ke UNIZA. Jadi dia nak bawa pelajar-pelajar ni, semua peserta-peserta ni merentas jalan untuk pergi dan balik. Nanti saya akan tunjuk jadual bas ya. Jadi mana-mana yang kena buat dekat UNIZA, bas akan ambil daripada UMT. Okey, abang runners tadi tu akan bawa, tunggu bas, naik bas, pergi UNIZA. Sekejap je naik bas pun, tak sampai 10 minit, dekat je. Okey, cuma tak bagi jalan kaki je kan, kita naikkan bas. Sampai kat bas kat sana, volunteers UNIZA pula tunggu you all. Jadi you all ni macam dialu-alukan. Jadi turun je bas daripada sampai kat UNIZA tu, pelajar-pelajar asasi UNIZA pula tunggu you all. Okey, jom adik kita pergi kat tempat untuk kita nak buat aktiviti. Pergi makmal, penyediaan teraputik dan Dewan Perdana. Jadi adalah nanti orang yang akan membawa you all ke tempat itu. Okey, yang mentor-mentor ni dia duduk je kat situ. Jadi mentor-mentor ni nanti akan diallocate mengikut tempat dia. Daripada sekolah-sekolah elit ni, you all tak bergerak. Yang bergerak ni adalah tim A sampai tim E, sekolah harian. Yang sekolah elit, dia duduk je macam menunggu pasien lah, doktor menunggu pesakit next, sekolah lain datang next, sekolah lain datang, dia pusing. Jadi begitu. Right? Jadi makan akan disediakan untuk tengah hari ini, makan di tempat anda berakhir. Okey, kompleks kuliah berpusat, makmal komputer FTKKI, ada dia punya tempat dia. Kita ada 3 tempat makan yang kita sediakan. Okey. Kemudian you all berehat, solat dan sebagainya. Kemudian kita akan sambung slot 2 jam 2.30. Okey. 2.30 ataupun mungkin 2.45. Kita tengok keadaan, tetapi kita ramalkan 2.30 lah. Okey. Jadi kalau lambat sikit mungkin kita start lambat, habis lambat. Itu je dia punya prinsip dia. Okey. Jadi 2.30 sampai 4.30. Okey, kita akan mulakan lagi sekali slot. Jadi kalau tengok kat sini yang tadi tim A tadi dia pergi modul kelautan. Pukul 2.30 dia pergi pula modul kesihatan. Yang kedua pula dia akan bergerak. Okey, jadi yang kelautan ni dia kat sini. Okey, jadi dia berubah. So apa yang kita nak tunjukkan di sini sebenarnya pergerakan dia ni dia. Contoh tim A. Saya bagi contoh tim A. Tim A okey, jam 10.30 sampai 12.30 pada 9 hari bulan 9 dia akan dibawa ke kompleks kuliah berpusat untuk dia nak buat STEM ilmu kelautan. Dia jumpalah mentor-mentor, hello, mentor daripada sekolah elit. Okey, dia akan bantu you all dalam aktiviti-aktiviti ilmu kelautan. Dia buat aktiviti tentang penyu dan sebagainya. Okey, habis tu you all makan. Okey, lepas makan kat mana? Makan dekat kompleks kuliah pusat. Kat luar tu ada kanopi, ada makan disediakan, makan kita pack. Tadi pusat kesihatan pesan, bila dapat je makan, terus makan. Jangan simpan sampai malam. Takut makanan tu sebab kita pack, takut nanti basi dan sebagainya. Ya. Jadi kita elakkan makanan itu disimpan terlalu lama. Jadi makan fresh. Dapat saja makan jam 12.30 tu, makan terus kat situ. Duduk kat tepi tu makan. Okey, air semua kita bekalkan. Okey, kemudian berehat solat. Petang tu jam 2.30 jom pergi UNIZA. Jadi tim A slot 2 dia adalah modul STEM kesihatan. Modul STEM kesihatan ni dia punya tuan rumah dia dekat UNIZA. Jadi UNIZA ni pula dia tak boleh terima semua. Dia terima sebahagian saja daripada tim itu. Sebab dia akan pecah 2 dekat UNIZA dan juga dekat kompleks kuliah pusat UMT. Jadi dia berpecah 2. Ada sebahagian dekat UNIZA, ada dekat kompleks kuliah pusat. Jadualnya kita ada, nanti kita share ya. Okey, jadi yang mana pernah pergi UNIZA, naiklah bas, pergilah UNIZA. Bila habis, baliklah ke kolej kediaman. Kemudian rehat petang tu, malam akan sambung pula slot 3. Slot 3 ni, tim A, tadi dia dah pergi ke lautan, dia dah pergi kesihatan, dia pergi slot yang ketiga iaitu eksplorasi STEM. Kat mana pula dia buat eksplorasi STEM? Mentor-mentornya semua tunggu dekat makmal berpusat. Dia ready dekat makmal berpusat nak buat aktiviti lab work. Buatlah malam-malam 8.30 sampai 10.30 malam tu, buat kerja dekat makmal. Siapa-siapa kalau ada lab coat ke boleh bawa, pakai untuk makmal berpusat tu. Okey? Dia akan masuk makmal. Habis 10.30 malam tu, baliklah ke asrama, rehat dan tidur. Okey? Esoknya pula bangun pagi, makan pagi,
Lepas makan pagi tu, okey, sedia pula dengan STEM Kreativiti dan Inovasi. Modul yang keempat. Jadi dia pun kat mana dia buat tu? Dia buat dekat Kompleks Kuliah Pusat. Pukul berapa? 8.30. Okey. So masuk je dekat Kompleks Kuliah Pusat ni, dia ada sub bilik juga ya. Dia bukan serentak semua dikumpulkan. Nanti kita akan ada jadual sebab kita akan pecahkan tim A ini kepada 3 ataupun 4 bilik supaya dia lebih kecil. Okay, jadi gitu. Jadi Kompleks Kuliah Pusat dia pun buat aktiviti sampai 10.30. Okay, habis 10.30 tu dia sambung pula pukul 11, berehat sekejap. Pukul 11 dia ambil pula modul yang kelima. Okay, di bangunan FTKKI untuk dia nak buat robotik. Dia akan belajar tentang pengaturcaraan robotik. Dia akan buat masuk ke makmal komputer. Kat situ. Jadi apa yang kita lihat kat sini, bila habis saja jam 1 pada 10 hari bulan, semua 12 sekolah tim A tadi tu sudah selesai slot 1 sampai slot 5. Dia bergerak. Satu slot, mula-mula jumpa kelautan dulu. Lepas kelautan, kita pergi kesihatan. Lepas kesihatan, kita pergi eksplorasi. Lepas eksplorasi, kita pergi kreativiti. Lepas kreativiti, kita pergi robotik. Nampak? Kemudian tim B, dia mulakan dengan kesihatan dulu. Kesihatan dulu sebab kita bilik ni kita nak declare. Jadi kita susun ya cikgu ya. Kita susun dia orang bergerak. Dia pergi kesihatan dulu. Awal-awal tim B pergi Uniza. Tim B pukul 10.30 tu, pukul 10 tu dia tunggu bas dah nak pergi Uniza. Separuh Uniza, separuh UNT. Siapa Uniza, siapa UNT nanti kita tengok ya. Kita dah buat grup. Kemudian slot 3 lepas kesihatan tu, dia dah pergi solat semua. Petang tu dia sambung dengan eksplorasi, sambung dengan kreativiti, robotik, kelautan. Nampak? Dia akan dapat 5. Sama juga dengan tim C. Apa pun pergerakan dia, mulakan daripada slot 3, 4, 5, 1, 2, dia akan habis dengan modul kesihatan. Ini habis kat Uniza. Slot 2 ni warna kuning ni kat Uniza ataupun UNT. Okey, tim D pun sama. Okey, dia akan bergerak semua ni. Yang bergerak ni tim D. Okey, daripada 4, 5, 1, 2, 3. Kemudian tim E 5, 1, 2, 3, 4. Jadi semua ni nanti kita akan bagi. Don't worry. Kita dah sediakan semua ni cantik-cantik di dalam flipbook. Kita akan berikan dan semua orang boleh semak. Kat mana nak pergi, kat mana nak pergi. Jadi tengok saja. Okey, abang kakak tu akan pegang nanti. Tim E dia gerakkan. Tim E, okey kita pergi jom dekat FTKKI. Pergilah kat FTKKI. Lepas tu petang tu, okey tim E, kita pergi kat Kompleks Kuliah Pusat. Ikut abang kakak tu. Okey, habis tu malam tu, okey tim E, kita pergi ke Uniza. Tunggu bas kat mana, dia akan bawa. Ikut saja diorang okey. Alright. Ni dia mentor. Okey. Modul kesihatan saja you bagi mentor, yang lain tak ada. Ini contoh. Sepatutnya dia tak bergerak, dia orang tak bergerak, dia duduk kat situ. Sepatutnya kita ada modul, kita akan bagi. Kita ada semua modul, nama-nama mentornya sepatutnya ada. Yang boleh bagi contoh ni hanya untuk yang kesihatan. Sepatutnya dia ada, ni kesihatan. Okey, dia ada. Kena bagi nanti untuk modul, setiap nama-nama dia orang tu. Dah ada kan? Okey, kita dah ada dah. Sebab kita dah bagi dah siapa masuk kesihatan, siapa masuk ni. Contoh kesihatan contoh STEM kesihatan nampak. Dia ada, dia tak cukup ni. Cik Saadah tak bagi yang data yang sebenar ni. Okey, kita ikut modul. Cuba bagi balik nanti. Okey, nanti Puan Syida you standby untuk tunjuk modul. Bagi kat Puan Syida akan masukkan last bila saya habis nanti. Kita akan tunjuk senarai nama mentor mengikut modul. Ada kan kita sediakan senarai nama yang cikgu dah bagi ikut modul. Nanti sekejap lagi Saadah akan sediakan, kita akan paparkan Okey, so ini kita punya pergerakan. Jadi saya harap semua orang faham. Okey, so ini jadual pergerakan. Jadi yang kita fokus kat sini adalah untuk yang modul kesihatan. Modul kesihatan sebab dia ni 50-50. Separuh dekat UMT, separuh dekat Uniza.
Okey, jadi untuk modul kesihatan ni yang duduk dekat tujuh, kenapa tujuh Saya akan terangkan balik semula dah ni untuk yang apa tu modul untuk kesihatan ni. Ada separuh tu di UMT. Yang UMT ni mana? Sebab you tak tunjuk habis. So sekarang ni yang dalam slide ini kita hanya tunjuk nama-nama mentor yang akan pergi ke UNIZA. Kalau maksudnya yang tak ada dalam ni, dia akan duduk dekat UMT. Jadi jadual tu Saadah tolong share kan nanti takut orang confuse. Okey. Jadi mentor-mentor yang ada ni SMK Mak Lagam, Sains Dungon, Sains Setiu, SMK Datuk Haji Abbas, Imtiaz YT Kuala Terengganu, Sultan Zainal Abidin dan Imtiaz, anda semua ni akan berada di UNIZA. Duduk kat situ sepanjang hari. Daripada hari pertama dan hari kedua. Ada 7 sekolah. So lagi baki sekolahnya kita ada 15 sekolah. So lagi bakinya 15 tolak 7 kita ada lagi 8. Betul tak? So lagi 8 sekolah mereka tu akan berada dekat UMT. Jadi apa yang kita nak tunjukkan kat sini adalah mentor yang akan berada di UNIZA saja daripada SMK Mak Lagam sampailah Imtiaz Besut ni nama-nama ni Dan sekolah pula yang terlibat yang berada dekat UNIZA. Okey, sebab ni modul kesihatan ni sebab dia berpecah. Modul lain tu dia duduk satu tempat saja kan. So modul kesihatan pada hari pertama, okey, dia akan bawa tim B. 5 kumpulan daripada tim B tu. Okey, tim B tu dia ada 12 sekolah tetapi yang bawa kat UNIZA hanya SM Teknik Terengganu, SMK Mercang, SMK Tengku Mizan Zainal Abidin, SMA Ma'arif dan SMA Marang. Sekolah 5 sekolah ini sahaja yang akan naik bas pergi ke UNIZA. Okey, untuk slot petang yang jam 2.30 petang pada slot 2 daripada tim A. Tim A punya giliran pergi ke UNIZA. Yang pergi ke UNIZA daripada tim A ada 12 sekolah tapi yang pergi ke UNIZA adalah SMK Pelagat, SMK Balai Besar, SMK Seri Dungon, SMK Seri Nilam dan SMK Tengku Ampuan Intan. Selebihnya mereka tu dekat UMT. Nanti mentor akan bawa, Fesi akan runners akan bawa mereka ke mana dekat UMT tu. Okay. Kemudian malam, grup E yang akan pergi ke UNIZA, yang akan naik bas pergi ke UNIZA adalah SMK Rantau Petronas, SMK Sultan Mahmud Ismail 2, Sultan Ismail, Komplek Berseberang Takir dan SMK Sultan Sulaiman. 5 sekolah ni akan menyeberang pergi ke UNIZA. Pada 10 hari bulan slot 4, tim D. Tim D pergi ke UNIZA yang terlibat 6 sekolah. SMK Batu Rakit, SMK Jenagor, SMA Iftifakiah, Cukai, Binjai dan Rasau. Dia ni pergilah ke UNIZA. Yang lain-lain tunggu dekat UMT, dia tak payah naik bas. Kemudian slot 5 yang akan naik bas pergi ke UNIZA, SMK Belara, SMK Bukit Besar, SMK Haji Rahman Limbong. Kemudian saya tak nampak ni kejap slide ni. Saujana dan Wataniah. Ada 5 sekolah. Faham cikgu ya? Saya ulang lagi sekali ya. Okey. So tim ni semua orang dah faham. Pergerakan ni daripada A, B, C, D. Saya harap semua orang dah faham. Okey, jadi A, B, C dan D. Jadi kita dah tahu tadi mana-mana slot yang warna kuning ini yang terlibat dengan kesihatan, dia ni akan berpecah dua, UNIZA dan UMT. Okey, jadi kita fokus kat sini. Bagi modul kesihatan, mentor ialah daripada sekolah elit. Jadi mentor yang akan duduk dekat UNIZA sepanjang 9 dan 10 adalah daripada 7 sekolah ini. Daripada SMK Mak Lagam, SM Sains Dungon, SM Sains Setiu, SMK Datuk Haji Abbas, SM Imtiaz YT Kuala Terengganu, SMA Atas Sultan Zainal Abidin dan SM Imtiaz Besut. Okey, sebab
mentor-mentor yang ada nama dalam ini, mereka ini pernah didedahkan dengan aktiviti yang akan dijalankan di UNIZA. Jadi mereka tu lebih expert. Jadi 7 sekolah ini, mereka ni akan berada di UNIZA. Mereka ni akan dibawa ke UNIZA pada 9 dan 10. Manakala untuk sekolah harian yang kita namakan sebagai menti, kita tahu slot yang pertama adalah daripada tim B. Dia ni akan berhadapan dengan modul kesihatan. Jadi tim B kita tengok tadi tu dia ada 12 sekolah. Tetapi yang kita akan letakkan di UNIZA hanya 5 sekolah. Bakinya akan berada di UMT. Jadi SM Teknik Terengganu, SMK Mercang, SMK Tengku Mirza Zainal Abidin, Ma'arif dan Marang. Duduk kat situ. A pun sama yang 5 sekolah ni, E pun 5 sekolah ni, D 6 sekolah, C 6 sekolah. Ya cikgu ya. Jadi cikgu-cikgu akan follow lah mana yang duduk kat UNIZA, mana duduk dekat UMT. Apabila menjalankan aktiviti STEM kesihatan. Modul yang lain tu tak ada pecahan. Mereka tu akan duduk di tempat yang sama. Cuma mungkin dia punya kesediaan makmal yang berada dekat UNIZA tu mungkin dia tidak boleh menampung ramai pelajar dalam satu-satu masa ya. Jadi kita faham bila kita katakan satu tim ada 12 sekolah, satu sekolah ada 25 orang plus minus, maksudnya satu tim ini dia lebih kurang ada 375 orang. Ramai ya. Jadi 375 orang tu dipecah-pecahkanlah mengikut bilik-biliknya nanti. Jadi bila kita buat aktiviti, ni dia tadi Jadi jadual pergerakan. Nak naik bas. Nak tunggu bas ni dekat dataran Konvo. Nanti kita akan tunjuklah dataran Konvo tu dekat mana. Dataran Konvo tu kalau kita tengok peta, ni dia peta dia. Ni peta. Ni peta UNT. Mana tadi Sekejap ya. Ni dia peta UMT. So peta UMT bila pintu masuk utama ni, pintu masuk utama ni semua nanti kita akan bagi kat cikgu ya. Kita akan buat flipbook. So bila masuk pintu utama ni, dekat dengan guard ni yang kawasan lapang ni, ni adalah dekat Dewan Sultan Mizan ini, inilah kita namakan sebagai dataran Konvo. Kat sinilah nanti bas akan menunggu. Bas shuttle bus tu akan tunggu peserta-peserta untuk dibawa ke UNIZA. Dia akan keluar, dia akan bawa ke UNIZA. So kat sini nanti. So macam saya kata tadi tu, runners akan bantu bawa anak-anak tu nanti ya. Cuma setiap individu peserta dia mesti ada dalam minda dia. Dia ni kalau sekolah hilit, dia kena tahu elit kelautan, elit kesihatan, elit eksplorasi, elit kreativiti inovasi, elit robotik. Kalau sekolah harian pula, saya ni tim A, tim B, tim C, tim D, tim E. Kalau dapat jawab soalan-soalan tu nanti, anda tak akan sesat sebab anda akan dibantu oleh runners. Sebab kita dah tahu dah jadual. Tim A kat mana, tim B kat mana. Jadi kalau dah tahu jawapan, cuma kalau kita tanya, you daripada sekolah mana? Sekolah sekian-sekian. You tim apa? Dok tahu. Anda lemah. So anda kena kuat. Anda kena tahu anda punya tim apa? A, B, C, D, E. Ataupun modul kelautan dan sebagainya. Anak-anak ya. Jadi senang saja. Jangan risau. Sebab apa? Kita semua nak buat yang terbaik untuk anda semua. Kita nak semua perjalanan tu licin sebab kita merancang ni bukannya senang. Lama kita rancang ni, siang malam, kadang berdebat juga dengan cikgu-cikgu semua kan, minta pandangan dan sebagainya. Akhirnya sebulat suara kita dah seya sekata, kita akan bersama-sama pada 9 dan 10. Kita doalah supaya tak hujan. Kalau hujan pun biarlah renyai-renyai saja, bukan hujan yang lebat dan sebagainya ya. Jadi kita berdoalah segala yang baik-baik berlaku. Jadi macam ni untuk pelaksanaan
aktiviti. Jadi jangan risau macam saya kata, modul STEM kelautan. Kelautan, bila nak pergi modul STEM kelautan, kita tahu nak pergi katakan tim A. Tim A tu ada 12 sekolah. 12 sekolah tu pula dia ada jumlah dia 375. Kita tak akan letakkan 375 tu dalam satu bilik. Kita ada anak-anak dia, sub-sub bilik. Kita akan guna dekat kompleks kuliah berpusat, kita akan ada 4 bilik. Jadi 375 tu kita bagilah 4. Jadi kita buat dalam kumpulan yang masih lagi bukan ratus-ratus. Kita cuba untuk kita buat dalam kumpulan yang tidak terlalu besar. Walaupun kita kata peserta kita 2,000, kita dah bahagi-bahagikan ya. Jadi nanti mentor, sebahagian mentor kita tahu mentor tu ada 75 orang. 75 tu bagilah 4. Satu bilik, separuh orang duduk kat bilik 1, separuh orang duduk bilik 2, bilik 3, bilik 4. Nama-nama tu pun ada disediakan kan. Mentor-mentor ikut bilik. Ya, kita ada sediakan, nanti kita akan bagi jadual tu. So maksudnya sampai juga kompleks kuliah berpusat, separuh orang masuk kat 501, separuh nama bilik 502, 504, 508. Tunggulah you all punya group datang. So modul A akan datang nanti. Tim A akan datang dan seterusnya. Kemudian untuk yang kesihatan, saya kata tadi tu dia ada separuh dekat UMT, separuh kat Uniza. Kalau dekat UMT, tempat dia nanti, runners akan bawa dia dekat kompleks kuliah berpusat dekat BK 401, 402, 404. Kat situlah you all duduk nanti ya. Kemudian kalau dekat Uniza tu pula, dia akan bawa dekat Dewan Perdana, Dewan Penyediaan Terapeutik, bilik kuliah Puspa, Puspa 1, Puspa 2, Puspa 3. Ini bilik-bilik yang akan digunakan untuk modul STEM kesihatan. Ini untuk modul kelautan. Bagi eksplorasi STEM pula, sebab dia tu akan buat dekat makmal berpusat, dia akan guna 5 makmal. Jadi 375 tu dia bahagi 5. Separuh masuk kat makmal anatomi dan fisiologi, makmal mikrobiologi, makmal alam sekitar, makmal sains bahan, makmal fizik. Aktiviti dia jalankan, semua aktiviti berkaitan dengan eksplorasi STEM, menerokai STEM kat situ. Kemudian modul kreativiti dan inovasi ni pula dipecah kepada 4 bilik. Bilik kuliah dekat makmal berpusat, bilik kuliah 201, 301, 304, 305. So 375 tu dia bahagi 4. Jadi dalam bilik tu, setiap bilik ni nanti ada mentor, ada mentee. Ada mentor, ada mentee. Diorang ni nak buat knowledge transfer. Okey. Kemudian bagi modul STEM robotik pula, dia akan pergi ke makmal berpusat. Jadi sebab dia nak menggunakan coding dan sebagainya, kita akan menggunakan makmal-makmal yang ada kat UMT. Saya rasa 9 dan 10 ni, semua bilik-bilik kat UMT tu kita yang punya. Kita guna. Okay? Jadi maksudnya asyik baik masa tu cuti cuti semester, cuti weekend. Jadi banyaklah bilik-bilik tu boleh kita gunakan. Kita dah book awal-awal. Jadi untuk robotik, dia akan, mana yang grup pergi ke makmal berpusat, dia akan pergi makmal bahasa 1, makmal bahasa 2. Mana-mana yang pergi makmal komputer Fakulti Kejuruteraan dan Kelautan FTKKI, dia akan pergi ke makmal pengaturcaraan 1, makmal pengaturcaraan 2 dan makmal cermat. Saya nama dia pun makmal cermat. Saya pun tak nak tengok sebenarnya dekat UMT tu Jadi ini adalah pelaksanaan aktiviti menggunakan seluruh kawasan ni. Jadi kawasan-kawasan yang kita telah book untuk program STEM bootcamp pada 9 hingga 10. Jadi anak-anak semua don't worry kalau mana bilik ni, tak apa. Sebab yang penting anda semua akan dibantu oleh runners. Anda akan dibantu oleh runners. Jadi anda akan bergerak daripada bilik ke bilik setiap 2 jam. Habis saja aktiviti 2 jam, bergerak. Bergerak dan sebagainya. Right? Ini dia yang kita tunjuk tadi kan. Ini adalah jadual tunggu bas. Jadi siapa yang kena tunggu bas sebab aktiviti dia pukul 10.30. Jadi SM Teknik Terengganu, Mercang, Tengku Mizan, Mak Arif dan Marang, dia nak kena pergi dekat Uniza. Jadi dia kena tunggu bas pukul 10.
abang-abang runners, kakak runners akan bawa dia tunggu bas dekat dataran Kongo. UMT pergi ke Uniza, tunggu dekat dataran Pesta Kongo, pergi Puspa. Puspa ni adalah pusat asasi dia, pergi kat sana. Sampai sana turun je bas, sudah ada runners yang tunggu. Okey, lepas tu daripada dataran Kongo pergi Makmah Dapur, Dewan Perdana, ni semua dalam Uniza lah ni. Okey, kat mana-mana nak pergi. Kemudian pukul 12.30 bila dah habis program, dia bawa balik pula. Bawa balik semula daripada sekolah ni, dah naik tadi dah pergi sekolah, dah pergi Uniza. 12.30 habis je program, dia akan bawa balik pergi ke UMT balik semula. Dia hantar semua kat Kolej Kediaman, you makan tengah hari. Okay, and then petang tu pukul 2, sebab kita nak start 2.30, mungkin dalam pukul 2 suku begitu, kita akan kumpulkanlah sekolah ni, Pelagat, Balai Besar, Dungon, Nilam, Tengku Ampuan, naik bas, pergilah ke Uniza, tunggu kat tempat yang kita tulis kat sini. Ini tempat menunggu. And then pukul 4.30 habis program, balik, pergi kat Kolej Kediaman. Petang tu boleh rehat-rehat. Okay, makan malam pukul 6, and then rehat-rehat. Malam tu, siapa yang kena pergi Uniza, ini dia sekolah-sekolah dia. Yang kita dah tulis tadi kan, yang kena pergi ke Uniza, dia tunggu kat mana. Balik pun kita hantar dekat Kolej Kediaman. Bas akan ambil dan hantar shuttle bus. So ini untuk esok harinya. UMT Uniza, Uniza UMT. UMT Uniza, Uniza UMT. Boleh ya? Jadi ini yang kita akan berikan kepada semua. Alright. Kemudian selesai tentang pelaksanaan, mula-mula tadi tu peserta, kemudian pelaksanaan. Jadi ini adalah info-info untuk makanan. Okey. Sebelum info makanan tadi tu, kita tengok info pendaftaran. Lagi sekali kita ulang pendaftaran tadi tu. Daftar mengikut nama sekolah, mengikut tim. Okey. So daftar mengikut nama sekolah. Okey, nama-nama sekolah tadi tu adalah sekolah, okey, sekolah elit ataupun sekolah harian. Apa nama sekolah dia? Setiap satu sekolah akan ada seorang runner yang akan menyambut anda. Okey. Setiap sekolah akan disambut oleh seorang runner dan akan serahkan kunci kepada guru pengiring. Guru ambil kunci tadi tu, saya kata ada 2 good bag dan 1 envelope. Bag tadi tu satu lelaki, satu perempuan, envelope tu kunci untuk guru. Kunci bilik disediakan mengikut sekolah, bilangan lelaki dan perempuan. Jadi cikgu akan dapatlah lelaki dan perempuan. Guru pengiring akan membahagikan kunci bilik kepada murid dan bilik di Kolej Kediaman 4 orang 1 bilik. Jadi mungkin akan adalah gabungan daripada sekolah-sekolah lain. Kalau ada perempuan mungkin ada tercampur lah sebab kita susun mengikut bilangan jantina. Okay, so mana pun you all duduk bilik tu, don't worry. Sebab apa? Kolej Kediaman pun tak besar. Bangunan dia pun kita letakkan setempat. Jadi senang nak bergerak. Okay, jadi untuk itu saya harap pendaftarannya semua orang faham. Kemudian untuk info makan. Makan pun kita kata kita akan sediakan pada 9 September, kita akan bagi makan tengah hari dan makan malam. Kita minta maaf, kita tak dapat sediakan makan petang. Okay, makan malam tu dinner lah. Siapa pun tak ada. Cuma pada 10 September pun sarapan dan makan tengah hari. Tetapi kita support, kita sediakan tempat untuk siapa-siapa ada kuasa beli. Di mana kita akan dapatkan 4 food truck dan juga kafe disediakan di kampus untuk pembelian makanan tambahan. Jadi saya pesan kepada anak-anak semua, kalau nak bawa jajan, makanan roti tambahan daripada rumah tu, bawa lah ya cikgu ya. Sebab kita tak dapat nak sediakan untuk makan yang lebih banyak lah. Kita dapat sediakan makan tengah hari, makan malam, kemudian sarapan dan makan tengah hari. Okey, jadi ini yang kita akan berikan pada 9 dan 10. Alright. Kemudian jadual makan. Jadual makan tadi tu kita kata pada 9 September pukul 12.45 sampai pukul 2 semua orang akan makan di lokasi di mana dia punya aktiviti tu selesai. Kalau kalau kelautan tadi tu, dia habis dekat komplek kuliah berpusat, makanlah kat situ. Nanti runners tu akan ambil, dia ambil 1 pack untuk sekolah, ada 25 pack, jadi dia akan bagi dekat cikgu akan bagi dekat anak-anak. Untuk mereka tu makan. Makanlah sekitar
komplek kuliah berpusat kita ada banyak wakaf-wakaf, tempat-tempat yang boleh duduk makan, kemudian baliklah ke asrama. Okey, kemudian modul STEM kesihatan sebab dia habis dekat ada habis yang dekat Uniza, kita akan bawa ke Kolej Kediaman UMT. Dia tak akan makan dekat Uniza sebab Uniza dia tidak ada kita minta sediakan tempat makan. Habis saja naik bas balik ke Kolej Kediaman, kita sediakan makan untuk 125 orang tadi. Kemudian yang mana yang buat aktiviti di komplek kuliah berpusat, makan dekat situ. Okey. Sama juga dengan eksplorasi STEM, okey, STEM kreativiti dan STEM robotik. Mana yang habis aktiviti, makan kat situ. Jadi jumlahnya ada 400, 385, 400 orang, 272 orang. Ramailah besar jumlahnya. Cuma saya kata untuk tidak berlaku kesesakan untuk mengambil makanan tadi tu, kita akan minta runners tadi tu ambilkan pack sebab kita minta pembekal, bungkuskan makanan dalam satu plastik yang besar, okay, and then dia akan tagging sekolah, katakan sekolah Pelagat, ambil bag tu, runners akan ambil, dia bagi kat cikgu. So budak Pelagat semua akan makan. Dan kita akan cuba berikan mereka ini satu identiti lah, sama ada kita bagi stickers ataupun kita akan bagi lanyard. Mana-mana yang kita rasa kita mampu untuk sediakan dalam jumlah yang besar. Ya. Jadi kita akan cuba seragamkan nanti supaya mereka tu kita dapat kenal. Dan saya galakkan juga cikgu-cikgu ya, kalaulah tak senang sebab bila dah ramai anak-anak kita ni dalam 2,000 orang tu, jadi bila berkumpul 300 satu tempat tu, 300-400 orang, mungkin kita tak nampak diorang ni, muka macam sama je kadang-kadang. Kan? Jadi kita pun, awak sekolah mana, awak sekolah mana. So lebih baik kalau cikgu dapat berikan mereka tu pakaian. Suruh diorang pakai baju yang ada nama sekolah. Bagi baju yang ada nama sekolah supaya kita pun tahu anak murid kita. Kadang-kadang kita pun duk macam mana satu anak murid saya ni dia kenal dah. Jadi mungkin bila dia pakai baju yang tulis nama sekolah dia, kita pun dapat kenal. Selain daripada kita akan bagi diorang lanyard. Dan kadang lanyard tu tersorok kan, tak nampak kan. Jadi sekolah Pelagat, katakan Jenagor, pakailah t-shirt diorang, t-shirt sekolah, t-shirt sukan kan. Cuba pakai. Dan pelajar-pelajar runners, kita akan seragamkan, diorang akan pakai baju yang ada tulisan UMT. Gitu cikgu ya. Jadi saya minta cikgu-cikgu semua cuba uniformkan, cuba strategik bagaimana anak-anak tu nanti datang ke UMT walaupun ada runners, okey, cikgu-cikgu pun dapat nak membantu mereka tu dalam keadaan yang lebih mudah. Jadi mungkin planning tu lah, strategi-strategi itu mungkin boleh diadakan di peringkat-peringkat sekolah. Sebab kami menerima lebih daripada 2,000, jadi satu sekolah ada lebih kurang 25 orang, ada yang lebih, ada yang kurang, ada 16 orang. Makin lama makin kurang, ada sampai 30 orang. Jadi kami ni benarkan saja. Whatever numbers yang you nak, kurang ke lebih, kita terima. As long as kita akan buat aktiviti. Okay, jadi cikgu-cikgu mungkin akan bersama dengan anak-anak murid, merancang dengan mereka bagaimana pergerakan, bagaimana mereka perlu bertingkah laku dan sebagainya. Satu sekolah jaga 25 orang. Sebab kami nak menjaga seramai 2,000 orang. Okey. Jadi makan malam semua pun dah sedia. Nanti semua ni kita akan sediakan. Okey. Jadi keperluan yang perlu dibawa. Okey. Ubat-ubatan. Saya nak pesan. Jadi saya pun terkesan dengan salah sebuah sekolah. Dia kata dengan saya, kami di asrama sekolah pun ataupun di sekolah pun, kita tidak berikan pelajar-pelajar ni ubat sesuka hati. Jadi tanpa prescribe, tanpa arahan yang diberikan oleh doktor, kami pun tak berani nak bagi. Dan musim-musim COVID ni sekarang ni, kadang-kadang kita tak nak jadi asbab saja. Kan kita bagi Panadol ke apa ke, niat kita tu betul, tetapi mungkin pelajar tu allergic dan sebagainya. Jadi kami tidak mahu ambil tanggungjawab sekiranya ada pelajar-pelajar yang memerlukan ubat-ubatan. Apa yang kami boleh sediakan adalah kita tadi pagi sudah pun mesyuarat dengan Pusat Kesihatan UMT. Jadi mereka menyatakan peserta bootcamp adalah tetamu UMT. Jadi kita perlu santuni mereka.
Jadi sekiranya ada emergency, sebab tu saya mohon semua sekolah supaya sekurang-kurangnya seorang pengiring guru yang akan bermalam dengan murid. Tak payah duduk jauh, walaupun kata rumah dia dekat ke apa ke, tidurlah di asrama tu, kita akan berikan bilik untuk berada dengan pelajar. Kita tak tahu, mungkin malam-malam tu ada sakit perut dan sebagainya, wallahu alam. Jadi kita pun takkan bagi ubat-ubatan sesukanya. Apa yang kita akan boleh buat adalah kita akan call doktor yang bertugas on call. Jadi mereka kata tadi, sekiranya ada apa-apa kecemasan, mereka akan bersedia untuk on call untuk menerima pesakit tadi tu, dibawa ke PKU dan mereka itu nantinya akan prescribe apakah ubat yang boleh diberikan. Jadi sekali lagi saya pesan, saya dan tim tidak akan berikan Panadol, berikan apa-apa ubat untuk dimakan oleh peserta sekiranya mereka tu sakit kepala, pening dan sebagainya ya, sebab kami tidak mahu mengambil apa-apa risiko. Jadi ubat itu perlu di-prescribe oleh PKU, Pusat Kesihatan. Itu yang kita janjikan ya. Jadi mungkin anak-anak kalau nak bawa ubat daripada rumah boleh bawa, tapi bukan daripada kami ya cikgu ya. Jadi itu adalah untuk bahan-bahan yang tadi itulah kalau ubatan tadi tu ya. Kemudian bahan-bahan yang biasa yang perlu dibawa ni, keperluan diri tu, bawalah serba sedikit. Cadar pun bawa cadar nipis, janganlah cadar-cadar tebal tu kan. Cadar bantal pun bantal yang kecil-kecil je, tak kepala je. Kadang-kadang ada cikgu cakap tak apa, dia letak je beg dia orang tidur budak-budak ni kan. Kemudian selimut pun kalau perlulah sebab tak ada aircon pun kan. Jadi bawa yang nipis-nipis supaya beg tu tak adalah besar sangat kan. Mandian, bawa lah yang baby-baby untuk shampoo, sabun kecil-kecil yang hotel punya kan. Jangan bawa sampai besar-besar kan. Nanti bukan nak tidur lama pun kan, nak mandi malam, petang, pagi tu je lah kan. Kemudian buat tuala yang kecil kan, yang simple. Pakaian solat, pakaian tidur. Kalau yang perempuan nak pakai alat-alat keperluan orang, dia pakaian sukan, t-shirt berkollar, t-shirt berlengan panjang kalau perlu, seluar track, kasut sukan, smartphone smartphone ni pesanan daripada PSKT. Kalau yang ada tu bawalah Kemudian charger, power bank kalau ada alat tulis, buku nota, baju hujan, payung. Jadi saya rasa cikgu-cikgu pun akan ada list-list yang akan di-advise untuk anak-anaknya bawa. Jadi ini yang kami terfikirlah ya cikgu ya. Kalau adalah yang perlu ditambah lagi, mungkin cikgu boleh tambah. Dan macam saya pesan tadi tu, jangan bawa lah beg besar-besar kan, sebab nak cepat-cepat je, dia touch and go, let travel je. Nak kejap aja. Macam kita pergi camping, bawa beg yang simple-simple je. Jangan bawa beg yang beroda sebagainya. Payah pula kan. Kita buat as simple as you can. Alright? Kemudian untuk modul, aktiviti-aktiviti untuk modul, tak adalah yang kritikal sangat kan. Kalau yang kelautan tu, cukuplah bawa buku nota, alat tulis. STEM kesihatan pun sama, buku nota, alat tulis anak-anak ya. Bawalah satu buku yang tajuk dia bootcamp. So catat apa benda yang you all belajar. Kemudian eksplorasi STEM pun sama. Buku nota, alat tulis Kemudian yang kreativiti inovasi ni yang banyak sikit, dia minta smartphone, charger, power bank, buku nota, alat tulis dan nanti Cik Hakimi dia akan bagi satu lagi video tentang aplikasi untuk sediakan video. Nanti dia akan buat Kemudian bagi STEM robotik, dia suruh bawa buku nota, alat tulis dan smartphone. Ini yang kena bawa, saya rasa tak ada masalah pun. Semua orang ada buku nota, semua orang ada alat tulis. Cuma smartphone tadi tu, kalau yang ada bawalah, kalau yang tak ada tu dia boleh share Kimi. Dia boleh share Jadi janganlah minta paksa mak ayah beli pula smartphone nak pergi bootcamp kan, dah stres pula mak ayah. Cikgu-cikgu siapa yang ada bawa. Dan jagalah barang-barang tu elok-elok, jangan hilang. Jangan masuk dalam tandas dan sebagainya. Pergi buat tandas, baca phone, lepas tu jatuh dalam lubang tandas. Dah satu kerjaan pula. Nak-nak ya. Perkara penting, kita akan providekan stiker kereta. Cikgu-cikgu kita akan bagi stiker kereta, nama sekolah tadi tu. Kalau cikgu nak buat duplicate berapa kali nak buat salinan pun tak ada masalah. Kalau 4 pengiring, 5 pengiring nak pergi pun, buat je lah beberapa salinan pun. Kemudian
tagging location, okey kita akan letakkanlah nanti semua lokasi-lokasinya. Okey tadi kita dah minta pegawai keselamatan untuk mereka tu akan taggingkan location lah. InsyaAllah tak sesat kalau sesat pun kita akan ada runners yang bantu. Kemudian handout modul kita akan berikan kepada mentor-mentor. Untuk mentor-mentor anak-anak sekolah elite, semua orang nanti akan pastikan masuk dalam WhatsApp group bersama dengan Fesi, bersama dengan mentor yang universiti dulu. Kita akan masukkan anda dalam tu supaya anda boleh recall balik. Okay, flashback balik apa yang dah belajar dulu. Okay, so boleh tanya dan sebagainya. Sebab kita nanti akan ada satu sesi khusus untuk mentors. Mentors ni yang akan menyampaikan ilmu kepada kawan-kawan sekolah harian. Jadi nanti mentors kalau ada apa-apa nak tanya, saya terlupalah dulu belajar ni, belajar tu kan, kalau terlupa sikit. Dia dah belajar dah, tapi kadang-kadang sebab sibuk dengan aktiviti di sekolah, dia terlupa. Dia nak diingatkan balik. So kita ada WhatsApp group dan insyaAllah kita akan buat juga satu sesi bersama dengan mentors. Okay, nanti kita akan pecahkan mentor-mentor itu mengikut dia punya modul kelautan, aktiviti kesihatan dan sebagainya. So you all akan boleh berbincang, tanya balik abang kakak yang menjadi mentor ketika anda buat program mentor-mentee fasa yang pertama. Okay? Jadi kita akan ada flipbook. Okay, jadi Puan Syahidah, you mungkin boleh share flipbook contoh ya. Okay, so kita nak tunjuk kat cikgu semua dengan anak-anak dalam masa yang mungkin sehari dua lagi bila kita dah dapat hari ini dijanjikan senarai asrama, kolej kediaman akan diberikan bilik-biliknya. Jadi kita akan tunggu informasi untuk kolej kediaman. Kemudian kita akan compilekan semua informasi ni di dalam satu buku yang kita namakan sebagai flipbook. Ini dia. Cikgu nanti boleh buka, sentiasa boleh tengok apa yang ada dan sebagainya. Semua ni kita akan bagi. So anak-anak boleh tengok balik, kat mana yang penting, terlupa nama sekolah, duk ingat nama sekolah ke, terlupa nama kumpulan dan sebagainya. Semua ni kita akan berikan di dalam bentuk flipbook yang kita akan berikan kepada PIC dan PIC boleh berikan kepada semua anak-anak murid. Dan kita akan letakkan juga di Facebook kita. Okey, jadi itu sajalah saya rasa daripada saya untuk kita sesi taklimat. Jadi sesi taklimat ni sepatutnya kita adakan pada hari pertama kita datang. Tapi kita dah tarik pada hari ini dan kita tambah lagi banyak informasi dan saya harap dengan apa yang kita berikan ini, kita akan rekodkan siaran ini, kita akan jadikan di link YouTube dan boleh diulang tayang, lihat dan boleh sekiranya ada apa-apa persoalan, boleh tanya dengan urus setia, tanya dengan guru-guru, tanya dengan abang kakak, tanya dengan kami, insyaAllah ya. Jadi akhir kata saya mewakili seluruh warga kerja STEM, PS Coaching Bootcamp 2022, mengalu-alukan kedatangan anda semua dan juga kita harap program ini akan dapat mencatat satu sejarah di mana kita berkumpul ramai dalam bilangan yang besar untuk kita menjalankan aktiviti memperkasakan STEM di kalangan murid sekolah negeri Terengganu dengan menggunakan 5 modul dibangunkan. InsyaAllah. Jadi saya ucapkan tahniah kepada semua yang telah berjaya melepasi fasa-fasa kesukaran untuk akhirnya kita bersama. Jadi saya pun tak sabar nak jumpa you all semua. InsyaAllah kita akan berjumpa pada 9 dan 10 dan dengan itu saya sudahi dan jangan lupa lepas ni nanti akan ada satu lagi siaran pendek daripada Cik Hakimi yang akan menerangkan tentang bagaimana persediaan untuk anda menghasilkan video. Jadi akhir kata daripada saya, selamat datang ke UMT, selamat menyertai STEM PS Coaching Bootcamp 2022. Terima kasih Syida. Terima kasih Dr. Laili atas penerangan yang cukup detail kan. Alright, so tak sabar lagi beberapa hari lagi 3-4 hari lagi untuk menanti adik-adik sekolah yang akan datang nak bercamping booth camp dekat UMT dan Uniza. Alright, so kita teruskan bersama dengan Cik Hakimi, wakil daripada PSKT untuk taklimat seterusnya. So dipersilakan Cik Hakimi.
Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan kepada semua para peserta STEM Bootcamp peringkat negeri Terengganu. Baik, untuk semua makluman para pelajar, sebelum saya pergi kepada taklimat, semua pelajar saya rasa dapat melihat satu slide dekat depan di skrin anda iaitu tugasan penting di mana para pelajar perlu diwajibkan untuk menyunting satu video kreatif yang berdurasi 1 minit hingga 2 minit sepanjang program berlangsung hanya menggunakan aplikasi InShot sahaja. Sebab tu saya maklum kepada semua guru-guru yang terlibat untuk memaklumkan kepada adik-adik para pelajar supaya download, memuat turun aplikasi InShot di telefon masing-masing kerana kita akan menggunakan format InShot sahaja untuk menjadikan video kita sebagai satu bahan pembelajaran. Kenapa InShot? Kerana modul STEM Pure Coaching ini dibangunkan menggunakan aplikasi InShot sebagai bahan bantu belajar. Okey, nanti adik-adik perlu buat menggunakan format itu sahaja. Okey, baik, itu yang pertama. Yang kedua adalah tema video kreatif tersebut adalah berasaskan kepada semua modul dalam bootcamp STEM Peer Coaching. Okey, so maksudnya nanti sepanjang program berlangsung, sepanjang 5 aktiviti nanti adik-adik perlu record, perlu mengambil gambar, perlu mengambil semua aktiviti, okey, dan direkodkan dan disunting dalam bentuk video. Okey, dan pengisian mestilah ceria, berinformasi dan juga ilmiah. Baik. Yang ketiga adalah video tersebut adalah diwajibkan untuk memuat naik melalui akaun TikTok ataupun Instagram dan juga Facebook masing-masing dan letakkan tanda pagar ataupun hashtag FYP, hashtag PSKT, hashtag STEM PAK21 dan yang paling penting adalah hashtag Bootcamp STEM Peers Coaching dan juga hashtag Terengganu STEM Peers Coaching. So kalau boleh, kalau takut terlupa, saya sarankan adik-adik untuk screenshot dan simpan dalam foto galeri supaya adik-adik ingatlah apa benda nak kena buat nanti. Okey, ini adalah tugas yang pertama semasa adik-adik datang nanti. So bersiap sedia untuk merakam sepanjang aktiviti modul berlangsung. Okey, janganlah pula ambil gambar perjalanan program semasa dalam bas nanti. Okey, tak perlu. So saya perlukan adik-adik menyunting, mengambil gambar, merakam video okey sepanjang aktiviti modul berlangsung dalam bootcamp nanti. Baik, untuk seterusnya untuk slide seterusnya, Puan Syahidah. Okey, ini adalah modul yang pertama, modul yang adik-adik perlu lalui sebelum adik-adik ikuti modul yang seterusnya. Baik, modul yang pertama adalah modul kreativiti inovasi menggunakan aktiviti video kreatif, penyuntingan video kreatif. So saya percaya adik-adik semua memiliki smartphone, okey, dan boleh download aplikasi InShot. Okey, kalau pada yang tiada handphone, tiada smartphone, so don't worry. Okey, boleh juga hadir macam biasa, okey. Tapi rakamlah sebanyak mana yang boleh dengan menggunakan panca indera yang sedia ada, ya. Okey. Baik, seterusnya. Okey, saya pergi kepada slot yang pertama untuk menu. Baik, saya percaya adik-adik ada handphone, sedang menggunakan handphone sekarang, so boleh menggunakan, boleh buka laman InShot, okey, kemudian boleh check dulu dekat menu InShot tu, okey, kita sama-sama tengok mana yang boleh buka. Baik, setelah anda menginstall aplikasi, memuat turun InShot, kemudian langkah pertama adalah untuk menemukan 3 menu utamalah iaitu video, foto dan juga collage. So saya sarankan untuk adik-adik ambil menu yang pertama iaitu video. Okey, sebab kita nak hasilkan satu video pembelajaran nanti. Baik, seterusnya seterusnya, okey. So sekarang kita memilih dan memasukkan video. Okey, cara menggunakan aplikasi InShot ni, so adik-adik kena ambil slot video, kemudian masukkan beberapa gambar. Okey, so pilih dulu tema apa, lepas tu nanti boleh pilih gambar dan video masing-masing. Okey, baik, seterusnya.
Okey, memasukkan gambar-gambar lah dan juga video aktiviti sepanjang bootcamp. So maksudnya sepanjang aktiviti 2 hari 1 malam ni, adik-adik boleh mengedit, mengambil gambar, merakam video pada waktu yang telah ditetapkan lah. Maksudnya sepanjang aktiviti tu adik-adik boleh ambil video buat aktiviti makmal, membuat aktiviti seperti kegiatan aktiviti yang berada dalam bilik kuliah nanti. Okey. Baik, seterusnya mengedit canvas. Dekat sini ada beberapa tools yang disediakan. Saya sarankan pemilihan canvas ini penting kerana yang akan menentukan ke mana adik-adik nak upload video nanti. Contohnya dekat TikTok. So dia perlukan elemen yang panjang, maksudnya yang elemen yang menggunakan screen yang portrait. Kalau Instagram dia kena size square. Contohnya 16:9, ataupun 4:3 contohnya. Kalau TikTok dia nak kena size portrait yang itu lebih selesa untuk kita tengok. Baik. Kemudian menggunakan zoom dan juga zoom in zoom out. Kemudian anda boleh klik dekat tanda checklist di bawah untuk pilih size frame yang sesuai. Itu yang sangat penting lah. Sebab dekat bawah tu dia ada pilihan-pilihan size di mana kita nak letak. Sebab nanti at the end of the program nanti adik-adik perlu muat naik dekat laman media sosial masing-masing. Supaya nanti kami semua di peringkat urus setia dapat tengok hasil kerja adik-adik. Dan mana tahu kita dapat FYP dekat TikTok nanti kan, ataupun kita dapat viral because of Terengganu the only one menyediakan satu bootcamp yang sangat excellent hasil daripada kerjasama adik-adik kerana telah menyiapkan video kreatif ini. So saya harapkan kelima-lima modul ini dapat dijadikan sumber inspirasi bahan pembelajaran untuk semua orang. Baik, kemudian seterusnya potongan video. Dekat sini adik-adik boleh tengok tools dia. Kalau katakan adik-adik perlu cut video, boleh ambil yang ada emoji stiker gunting tu. Split, delete, background, speed dan juga crop and then volume. So adik-adik boleh tentukan apa yang sesuai nak dimasukkan supaya nanti kerja seni video nanti dapat dipraktikkan dengan baiklah. So saya maksudnya ada 2-3 hari lagi sebelum bootcamp, so adik-adik boleh menggunakan semua aplikasi ini, ikon-ikon ini supaya nanti adik-adik lebih selesa dan cepatlah nak buat kerja nanti. Selain app InShot, app edit lain boleh tak? Tak boleh. Tak boleh sama sekali. Dia hanya perlu menggunakan InShot sahaja. Sebabnya dalam modul kita menggunakan InShot. So saya memohon semua adik-adik untuk buat dengan jujur, iaitu menggunakan InShot sahaja. Baik, seterusnya trim, cut and split. Yang ni katakan adik-adik telah merekod video agak panjang. So mungkin nanti bila panjang dia boring. So adik-adik boleh potong mana yang sesuai, trim mana yang sesuai, cut yang mana sesuai, and then nak split, nak gabungkan antara tengah ke tepi, so adik-adik boleh tengok dekat situ. Dia sangat mudah sahaja. Adik-adik kena cuba dulu, test dulu dengan ambil video yang ada dekat rumah, yang dah ada dalam handphone. Cuba dulu and then tengok. Baik, dekat cut nanti adik-adik boleh gabungkan antara hujung dengan hujung. So buang yang tengah saja. Macam itulah kita nak. Baik, seterusnya. Seterusnya adalah split. Yang ni nak ambil dari hujung ke hujung lah. So seterusnya. Membuang potongan video. Ni delete lah. Lepas dah pilih dah cut semua benda ataupun ada video yang tak sesuai, macam tersilap record, so adik-adik boleh delete video tersebut ataupun gambar. Contohnya macam dia tu tak cantik, tak sesuai. So adik-adik boleh delete. Kemudian pemilihan background. Pemilihan background kat sini adalah nak menentukan video yang dihasilkan itu nampak lebih menarik. So adik-adik boleh letak background yang sesuai. Dekat situ ada pilihan warna, pilihan
canvas yang sesuai. Okey? Baik, seterusnya. Cara mempercepatkan video, yang ni speed. Okey? Speed, adik-adik boleh katakan nak buat contohnya video tu lebih laju sedikit. So adik-adik boleh teruskan tekan speed, lepas tu boleh, contohnya masa tu sangat lama, so boring. So adik-adik boleh menggunakan elemen speed nanti untuk mempercepatkan video. CapCut Alight Motion boleh ke kalau tak boleh download InShot? Tak boleh. Kita nak juga InShot tu. Okey, sebab itu dalam bahan modul pembelajaran. Adik Nur Aisyah. Baik, seterusnya crop video. Crop video, kita nak crop yang mana yang tak penting ataupun yang tak cantik, so kita boleh crop. Okey, dengan menggunakan elemen crop ini, so adik-adik boleh menentukan video tu lebih smooth lah. Okey, supaya tak terlalu panjang sangat. Okey, seterusnya. Okey, pemilihan muzik dan lagu. Okey, since adik-adik ada dekat rumah, okey, adik-adik boleh dah download mana-mana lagu yang sesuai nanti. Contohnya katakan kalau lagu, sekarang ni kita hit dengan lagu-lagu yang ala-ala kemerdekaan. So bolehlah letak lagu-lagu ala-ala kemerdekaan. Okey, katakan tema adik-adik nanti adalah tema lagu yang tema video yang agak kreatif. So boleh download lagu-lagu yang kreatif. Banyak dekat YouTube ataupun dekat Spotify ataupun Joox. So banyak dekat situ, adik-adik boleh download ataupun nak guna MP3 yang dah adik ada ke dalam handphone tu, so boleh guna yang tu. So tak ada masalah. Okey. Dekat situ ada banyak pilihan, so adik-adik boleh menggunakan kandungan muzik yang sesuai lah, maksudnya yang bersesuaian dengan konsep pembelajaran kita. Okey, jangan ambil lagu yang terlalu hard feeling, okey, lagu yang terlalu K-pop sangat ke, okey, cari konten lagu yang agak sesuai lah, okey, supaya ianya memberi manfaat dalam video pembelajaran kita nanti. If share gambar dengan video bersama rakan boleh ke? Yes, memang boleh. Okey, sangat-sangat boleh ya, adik Wani Azwani. Yes, kita benarkan dan kita dibolehkan untuk share gambar. Contohnya ada tim yang tak sempat ambil gambar kan, so boleh je adik-adik boleh kongsikan gambar-gambar tu dengan rakan-rakan yang lain. At least you create a friend, good friend, okey, untuk perkongsian gambar. So tak ada masalah yang ni, okey. Asalkan gambar itu berkualiti, maksudnya dia tak pecah, pixel dia cantik, okey. So pastikan itulah, sebab biasanya kalau share gambar dekat WhatsApp ni dia akan pecah sikit. So pastikan adik-adik kongsikan gambar dengan dalam medium yang sesuai lah. Okey, dalam video tu kena ada gambar setiap modul ke? Yes, setiap modul. Okey, pastikan ke-5 modul tersebut ada gambar aktiviti supaya nanti semua orang dapat tengok aktiviti ke-5 modul tersebut. Okey, sebab ni lagi menarik lah, maksudnya kesemua modul akan ada because of adik-adik belajar ke-5 modul kan. So pastikan setiap modul tu ada gambar dan juga video macam tu, baru lengkap lah, maksudnya lengkap lah video tu. Okey, kemudian pilihan muzik yang ada, inginkan, kemudian klik dekat use. Okey, dan yang pentingnya adalah pilihan lagu yang menarik lah, yang sesuai. Okey, kalau video sekarang viral dekat TikTok adalah lagu Casablanca, so letaklah video tu. Macam tu lah lebih kurang. Okey, baik, seterusnya. Okey, pemilihan efek pada bunyi. Okey, contohnya nak letak sedikit warna keceriaan dalam video tersebut, adik-adik boleh letak efek bunyi. Contohnya katakan masa tengah buat aktiviti tu adalah sedikit yang macam menceriakan ataupun ada suka tawa. So adik-adik boleh letakkan elemen-elemen ketawa, bunyi-bunyian ketawa contohnya, ataupun kat situ ada nampak macam momen yang mendung contohnya. Okey, so adik-adik boleh letak elemen-elemen seperti hujan macam tu. So dekat situ ada pilihan-pilihan, so adik-adik boleh pilih, okey, apa yang efek yang sesuai untuk video adik-adik nanti. Okey, baik, seterusnya. Okey, adik Iskandar, lagu yang nak guna buat video tu, guna yang lagu sendiri ke InShot ada saja? Yes, seperti yang saya kata tadi, lagu yang nak dibuat tu boleh
bebas. Okey, maksudnya boleh guna dengan lagu sendiri pun boleh, lagu nak download daripada InShot sendiri pun boleh, nak download daripada pilihan daripada MP3 masing-masing pun boleh, tak ada masalah. Okey, adik-adik boleh pilih lagu yang sesuai. Okey, video bebas nak ambil daripada mana, tapi asalkan video lagu tersebut lagu yang sesuai dengan konten pembelajaran. Kemudian gambar dan video adik-adik boleh share dengan rakan-rakan yang lain, berkongsi gambar dan video masing-masing untuk dijadikan sebagai video koleksi pembelajaran. Okey, kemudian volume. Volume ada dua lapisan, satu volume untuk first dan second. Adik-adik boleh pilih sama ada nak kuatkan volume music, kemudian nak kuatkan volume suara mentors semasa ajar nanti. So adik-adik boleh check and balance dekat volume supaya nanti kualiti video nanti lebih cantik lah. Maksudnya kita boleh dengar kedua-dua situasi. Contohnya dengan lagu sedikit, ada muzik iringan sedikit, kemudian ada kata-kata daripada mentor ke, macam tu. So maksudnya nampaklah cantik video tu nanti. Okey, baik, seterusnya. Penambahan stiker. Okey, dekat sini untuk mewarnakan lagi, untuk mencantikkan lagi video adik-adik, adik-adik boleh tambah stiker ataupun emoji yang sesuai, okey, supaya dia nampak lebih catchy. Biasanya remaja-remaja ni dia nak video dia lebih senang lah, maksudnya cantik. Okey, so bolehlah menggunakan elemen-elemen ini. Okey, baik, seterusnya. Penambahan logo. Okey, logo ni biasanya yang berbayar lah, tapi biasanya ada kot kalau masing-masing dah update. Okey, logo ni terpulang, maksudnya nak letak logo peribadi ke ataupun logo sekolah ke ataupun logo STEM bootcamp ke, okey, boleh dekat atas tu, maksudnya melambangkan okey, ataupun masing-masing ada logo, pelajar masing-masing ada logo, so boleh letak. So because of video this is belong to you. Okay, boleh menggunakan logo masing-masing. Okay, kalau nak letak logo sekolah pun lagi bagus. Okay, sebab because of you bawa nama sekolah kan. Okay, baik, seterusnya. Okay, seterusnya Puan Syida. Sikit lagi. 2. Okay. Next, Puan Syida. Tak. Okey, sekejap adik. 3. Okey, kemudian watermark lambang. Okey, InShot. So yang ni kita tak boleh buang lah. Okey, melainkan kalau yang berbayar. Alright, next. Ada sikit lagi, last 2 slide lagi kot. Okey, next. Okey, menambahkan teks. Okey, saya mengharapkan adik-adik untuk letakkan teks, okey, iaitu tajuk video dan juga nama lah, nama kalau boleh. Maksudnya nanti dekat video tu nanti adik-adik letaklah, okey, Terengganu STEM Peers Coaching, okey, kemudian Bootcamp 2022. Okey, pastikan ada tajuk lah dekat video adik-adik nanti. Yang tu penting sangat-sangat. Kemudian nama dan juga nama sekolah lah, senang, lagi cantik lah maksudnya. Okey, adik-adik boleh letak. Ingat 3 tu, iaitu tajuk video adik-adik, kemudian nama. Yang penting nama pelajar. Okey, kemudian pemilihan tulisan dan warna teks. Okey, yang ni boleh pilih dekat situ. Ada banyak font, so adik-adik boleh menggunakan font yang sesuai lah dan yang jelas, okey, supaya nanti senang kita nak tahu, okey, video ni daripada siapa, video ni daripada sekolah mana kan. So lebih cantik dan menarik lah. Okey, gambar tak jelas lagu, nak tanya edit video ni bila? Okey,
habis aktiviti ataupun bila baik dekat rumah. Okey, Angah Dungun, aktiviti mengedit ni boleh buat sepanjang masa. Maksudnya sehingga habis program. Okey. Maksudnya mestilah lepas habis program baru siap video kan. Okey, maksudnya baru habis rekod, baru habis sunting video. So, adik-adik sepanjang program tu adik-adik boleh record, boleh ambil gambar, lepas tu malam tu tengah edit, okey, lepas tu esok sambung lagi dan masa nak balik perjalanan tu adik-adik boleh sambung lagi untuk mengedit video, tak ada masalah. Okey. Dan lepas habis program tu barulah nak upload dekat media sosial masing-masing. Itu tak ada masalah. Okey, kemudian watermark InShot boleh buang je, free tapi kena tengok ads dulu. Yes, betul. Okey. So yang ni tak apa. Untuk watermark ni tak ada masalah. Okey. Nak letak pun tak apa, nak kekalkan pun tak apa, tak ada masalah. Okey, next. Last kali kot. Okey, transisi pada tulisan. Yang ni ada boleh pilih lah transisi yang mana yang sesuai. Okey. Supaya dia membuatkan tulisan adik-adik bergerak. Okey, so yang ni tak ada masalah. Yang ni adik-adik boleh pilih mana yang sesuai. Okey, pilihan-pilihan tulisan yang sesuai dengan video masing-masing. Okey, watermark InShot tu perlu ke untuk bukti? Oh tak, kalau boleh yes, tapi tak ada masalah kalau tak ada pun. Okey, kalau ada yang advance tak ada masalah. Okey, tapi kalau boleh kita tak adalah nak mencari bukti pun, tapi kalau boleh menggunakan elemen video InShot tu lah. Okey, dia tak ada masalah nak membuktikan apa-apa pun sebenarnya, tak ada membuktikan. Yang penting kita buat dengan InShot je. Okey, yang tu. Baik, kemudian penambahan filter. Okey, filter, adik-adik boleh pilih filter mana-mana yang sesuai sebagai bahan kualiti video adik-adik. Alright, next. Betul, video yang kita buat tu bukan pertandingan. Yes, bukan pertandingan. Okay. Video ni adalah sebagai hasil ataupun input daripada bootcamp. Okay. So maksudnya nanti adik-adik adalah sedikit momen ataupun kenangan daripada bootcamp ni. Maksudnya kita ada hasil video. So at least kami di peringkat Urus Setia ni dapat tengoklah hasil pembelajaran adik-adik. Okay, video mana yang best kan. Kalau katakan ada rezeki bolehlah kita bagi cendah hati kan, macam itulah. Okay, so don't worry. Ini bukan pertandingan. So adik-adik boleh siapkan video sekreatif yang mungkin dan kita tengoklah mana yang katakan cantik ke apa ke, kita bolehlah bagi hadiah ke cendah hati. Tapi this is not competition. Okay, so adik-adik boleh siapkan video tu lepas balik program pun tak ada masalah. Tapi lepas balik program tu kan dah masuk sekolah, saya takut tak sempat. So boleh je sepanjang nak balik daripada bootcamp, katakan daripada Kemaman, sekolah daripada Kemaman tu sepanjang dalam perjalanan tu bolehlah ambil masa untuk edit dan kemudian upload dekat media sosial masing-masing. Okay. Baik, nak guna app lain boleh ke? Seperti yang saya katakan awal tadi, kita tak benarkan guna app lain lah. Okay, sebabnya kita nak tengok keberkesanan modul ini dalam modul kita lah. Okay, so yang tu yang sangat penting. Okay. Baik, kemudian anda juga boleh menukarkan kecerahan filter. So yang ni boleh tentukan, so adik-adik boleh scroll lah ke tepi, ke kiri, ke kanan. Tengok filter mana yang sesuai. Kalau kita nak cantik sikit, letaklah brightness sikit. Okay, kalau nak kurangkan density dia, gelap sikit ke, bolehlah kurangkan. Macam tu, letak saturation ke, brightness ke, okay. Lepas tu structure ke. So yang ni adik-adik boleh pilih dekat icon yang disediakan. Okay, kemudian next seterusnya. Okay, last kali, setiap kali video yang adik-adik hasilkan mesti kena save. Save. Sebab nanti bila dah buat nanti dia tak save, takut nanti kena edit balik. Okay, so pastikan adik-adik save video dekat yang ada ikon dekat atas tu supaya video adik-adik selamat lah. Maksudnya tak adalah buat kerja 2-3 kali dan tak adalah buang masa sangat. Okay, baik, seterusnya, last kali. Okey, ini adalah untuk upload lah masing-masing. So masing-masing boleh pilih lah pilihan nak upload ni adalah salah satu cara untuk aplikasi dekat TikTok. So lepas dah siap nanti, so adik-adik boleh pilih elemen mana nak masukkan, nak kena nombor naik. Lepas tu just letaklah. Jangan lupa letak caption ya. Caption yang mula-mula sekali yang saya bagi tahu yang awal-awal tadi tu. Boleh tak pergi back dekat mula-mula sekali slide, yang first slide tu. Okey, yang ni yang sangat-sangat penting lah. Okey, pastikan video adik-adik ni, media sosial adik-adik ni publikkan. Okey,
kalau boleh janganlah private. Okay, untuk buat sementara waktu je supaya kami dapat tengok video adik-adik. So don't forget untuk letak FYP. Yang penting adalah bootcamp STEM Peers Coaching dengan Terengganu STEM Peers Coaching. Okay, supaya nanti senang kami nak cari dekat Instagram ataupun dekat TikTok nanti. So hopefully hasil kerja adik-adik ni bolehlah orang lain tengok juga. Maksudnya rakan adik-adik pun boleh tengok based on kepada hashtag. So tak perlulah nak kena add a friend. Okay, tapi kalau add friend pun lagi bagus sebenarnya. Okay, follow sama-sama rakan ke, follow PSKT, follow UMT, Uniza, Tasma dan juga Jazro. Alright. So that one is a very good untuk kita create friendship ataupun linkages dengan semua agensi. Alright. Baik, so itu saja daripada saya. Saya ucapkan terima kasih kepada semua para pelajar dan harap kita dapat hasilkan satu video yang sangat boom, okay, agar benda ni dapat menjadikan bahan pembelajaran untuk kita semua. Alright, boleh? 3 video terbaik. Prof. Dr. Laili cakap boleh bagi hadiah kepada 3 video yang terbaik nanti. Kalau dia famous dekat media sosial nanti kan, mana tahu viral nanti, so kita boleh bagilah macam tu. Okay, pilih satu je kan apps ni. Yes, kita pilih satu saja iaitu InShot saja. Okay, InShot saja. Kita apps yang kita nak letak, yes, kita boleh letak mana-mana. Nak letak satu saja ke, nak letak ketiga-tiga ke, nak letak ke semua media sosial pun boleh, tak ada masalah. Dia tak ada syarat pun. Nak letak Instagram saja pun boleh, nak letak kedua-dua. Maksudnya Facebook nak letak, TikTok pun nak letak, Instagram pun nak letak, Twitter pun nak letak, YouTube channel pun nak letak pun boleh, tak ada masalah. Okay, no problem. Okay, baik, itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih, sehingga kita berjumpa lagi di bootcamp pada 9 hingga 10 September nanti. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan saya serahkan kepada Puan Syahidah. Okay, terima kasih Cik Hakimi. Right, saya kira kita pun dah sampai dekat penghujungnya. Macam-macam soalan dah yang bertanya di situ, tapi tak apa, kalau ada soalan lagi adik-adik boleh je tanya dekat WhatsApp group ya. Okay. Right, terima kasih. Assalamualaikum.